Dalam ayat ini sahaja telah disebutkan syarahannya oleh para a'immah, para ulama dengan sangat banyak syarahannya, dan para ulama berkhidmat untuk mentafsirkan ayat ini dan juga melaksanakan khidmat kepada ibadah yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Dan antara kelebihannya, kalau kita lihat, tidak ada amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala berserta dengan amalan tersebut melainkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan, lagi saya kasihi Al-Fadil Ustaz Don Daniel, Al-Fadil Ustaz Megat, Ustaz Akram, dan juga seluruh para staf di Agami Group, juga kepada ibunda saya dan juga Kak Jad, Bang Din, Pak Tih, dan seluruh hadirin yang hadir ke majlis kita pada pagi ini di Agami Group. Dan kami rasa gembira dan seronok kerana liqa'ul ahbab, temu dengan para kekasih ini adalah merupakan penyejuk dan juga pengubat kepada hati. Jadi perhimpunan kita apatah lagi pada pagi ini akan memulakan bacaan kitab yang juga berkait dengan kekasih hati kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan besar baginda Nabi, iaitu ibadah yang agung yang telah disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kelebihan selawat ni sangat banyak, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi dalam ayat ini sahaja telah disebutkan syarahannya oleh para a'immah, para ulama dengan sangat banyak syarahannya, dan para ulama berkhidmat untuk mentafsirkan ayat ini dan juga melaksanakan khidmat kepada ibadah yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu ibadah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kelebihannya, kalau kita lihat, tidak ada amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala berserta dengan amalan tersebut melainkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat dalam ayat berkenaan dengan sujud, Sayyiduna Adam alaihi salam, waktu ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan mengarahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, Allah menyebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila mana kami menyuruh kepada para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna. Nahnu di sini ialah dengan makna ta'zim, bukan dengan makna ramai. Nahnu juga dengan makna al-mu'azzim li nafsihi, maksud yang menta'zimkan dirinya, iaitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan nahnu untuk ta'zim bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kami menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Baik, persoalannya berapa kali sujud tadi disuruh? Para ulama menggunakan dengan dilalah lughah, petunjuk pada lughah dalam bahasa di dalam Al-Quran tadi. Allah Ta'ala menyebut wa idh qulna lil malaikati isjudu. Usjudu di sini adalah dengan fi'lu al-amr. Fi'l amr, kata para ulama usul, berlaku dengan marrah, sekali sudah memadai. Fi'l amr berlaku dengan sekali sudah memadai untuk kita melaksanakan arahan tersebut. Jadi kalau dengan dalam lughah bermakna
sekurang-kurang sujud yang disuruh oleh Allah kepada para malaikat adalah sekali. Betul? Jadi bila Allah Ta'ala sebut sujudu, bermakna sekali sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Hai'ah sujud, bentuk sujudnya tadi berlaku perbincangan. Sebahagian mengatakan meletakkan dahinya di bawah. Ada sebahagian mengatakan bahawa ianya ditundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat kepada Nabi Allah Adam AS. Soalannya di sini, adakah Allah Ta'ala berserta dengan amalan tersebut? Tidak. Allah Ta'ala sebut, wa idh qulna lil malaikati. Kami sebut kepada malaikat untuk sujud. Dan sujud tadi berlaku sekali. Dan adakah berulang? Tidak lagi berulang. Kenapa? Kerana disebut dengan fi'il madhi pula. Fasajadu. Fasajadu bermaksud telah berlaku sujud tersebut. Bila berlaku sujud tadi, berapa kali sujud tadi berlaku? Paling kurang sekali. Dan telah berlaku perkara tersebut dan tidak berulang lagi. Berbeza dengan salawat kepada Nabi SAW. Salawat kepada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan permulaan bagi amalan salawat tadi dimulakan dengan Allah. Inna Allah. Allah yang bersalawat. Wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yang kedua, pertama, sebelum kita masuk yang kedua. Pertama, Allah menggunakan dengan takkid. Inna. Inna ni kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, biasanya digunakan untuk mengelakkan daripada berlaku syak. Maksudnya ada orang syak baru kita guna inna. Contoh kita sebut Zaidun fiddar. Zaid di dalam rumah, kita sebut macam tu. Kalau orang tadi dah tahu dengan khabar tadi dan dia yakin dengan khabaran tersebut, maka tak perlu untuk dia takkidkan. Tamam? Cukup dia kata Zaidun fiddar, dan yang menyebut tadi adalah Amr, contohnya namanya Amr, dan orang yakin dengan Amr tadi sudah memadai. Kalau orang tanya ada hal Zaidun fiddar, adakah Zaid dalam rumah, maka Amru yang dipercayai tadi jawab Zaidun fiddar. Zaid dalam rumah, dah memadai. Tapi ketika berlaku syak, maka diletakkan di dalam ayat, dalam perkataan ini dia akan tambah dengan inna. Hal Zaidun fiddar. Kemudian dia kata Zaidun fiddar. Sahih. Orang tu jangan betul. Inna Zaidan fiddar. Dia akan tambah inna. Inna Zaidan fiddar. Sesungguhnya Zaid dalam rumah. Dia akan tambah. Kalau orang tadi dia akan syak lagi. Dia akan datang lagi perasaan syak yang lebih mendalam. Maka pada waktu tersebut Arab akan menggunakan dengan perkataan yang lebih lagi dalam takkid, iaitu digunakan dengan qasam. Yani wallahi inna Zaidan fiddar. Dia akan guna wallahi di depan. Jadi seolah-olah ayat ni macam ada syak daripada orang sehingga Allah takkidkan ayat tadi dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka takkid juga bukan mesti dengan makna syak. Jadi dengan makna untuk memberikan perhatian kepada pendengar ataupun pembaca untuk tidak mengambil enteng dengan amalan ini. Bahawa sesungguhnya Allah sendiri wa malaikatahu, dan Allah tidak gunakan dengan kalimah lain. Karena Allah adalah ismul jami'. Allah tak guna innar rahman wal malaikata yusalluna 'alan nabi. Allah tak guna innal aziz yusalluna 'alan nabi. Allah tak guna inna ar-rahim. Tak. Allah guna innallaha wa malaikatahu. Allah guna Allah. Allah ni ismul jami'. Isim yang mana boleh untuk kita ta'alluq dengannya dan tidak boleh untuk kita taqalluq dengannya. Ini kata para ulama dalam mensyarahkan nama Allah. Isim ini, nama Allah ni nama yang kita boleh untuk berta'alluq, berpegang dan bergantung dengan nama tersebut. Tamam? Bukan dengan berakhlak dengan nama tadi. Kita boleh berakhlak dengan akhlak as-sabur. Tamam? Ismullah sabur contohnya. Kita boleh berakhlak dengan nama Ar-Rahman. Kita boleh berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahim dengan maksud rahmah. Kita boleh berakhlak dengan namanya Al-Jabbar. Contohnya kalau kata dengan maksud takhalluq tadi dengan Jabbar tadi dengan maksud ketika bersama dengan musuh, maka kita perlu bersifat dengan sifat yang gah. Contoh. Tapi dengan nama Allah tak boleh takhalluq. Takhalluq maksud kita tak boleh nak berakhlak dengan nama tu. Macam mana nak akhlak dengan nama Allah? Tak boleh. Jadi nama Allah hanya boleh takhalluq saja. Maka kita akan diletakkan Abdullah. Yang ini kita diikat dengan Allah. Tamam. Maka Allah menggunakan nama yang paling agung yang disebut dengan Ismullahil A'zam
Allah. Dan ni tak boleh orang guna nama Allah ni bubuh nama kat anak, tak boleh. Ada seorang lelaki pernah bubuh nama anak dia Allah. Turun daripada langit api bakar budak. Kerana bubuh nama anaknya Allah. Dia bukan nama Abdullah, bubuh nama Allah tu. Jadi Allah tak boleh. Ini nama yang dipanggil isim khas kepada Rabbul Jalil. Atau ada orang kata Ismullah ni tak ada makna. Kau orang ni kita kata ni muqaddimah kitab pun tak baca ni. Dan kalau baca pun tak faham. Kata Allah tak ada makna. Allah tak ada makna apa. Allah maksudnya sendiri adalah alamun ala zati wajibil wujud. Alamun ala zati wajibil wujud al-khaliq lil-alim kullih. Yang menjadikan alam. Alam iaitu kata nama bagi zat yang wajib wujud. Yang wajibul wujud. Maksudnya yang mustahil padanya ketiadaan. Mesti ada. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah guna nama Allah. Innallaha wa malaikatahu. Kemudian Allah meletakkan yang kedua dengan malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi. Yusallun digunakan dengan fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' kalau kita mengaji bahasa Arab pula maksudnya adalah litajaddud. Litajaddud maksudnya apa dia? Yakni sentiasa berlaku pembaharuan. Pembaharuan ini. Jadi di sini pembaharuan bukan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, pada perbuatan tersebut. Yakni pada fi'il berlakunya salawat tadi itu tajaddud. Yakni berlaku sentiasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni kata ulama ditafsirkan bukan Allah beserta dengan malaikat Allah taala yusalluna dengan maksud yusallun tadi semuanya ni Allah dan malaikat. Tak. Allah kata tak boleh macam tu. Kenapa? Kerana berlaku mughayarah, perbezaan antara selawatnya Allah dengan selawatnya malaikat. Maka tak boleh berserta. Maka disebut oleh ulama takdirnya innallaha yusalli wal malaikata yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah berselawat dan malaikat juga berselawat kepada nabi dengan fi'il mudhari', maknanya sentiasa berlaku selawat tersebut. Jadi tidak putus-putus selawat tadi berlaku. Jadi Allah sendiri menunjukkan akhlaknya yang luar biasa dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan salawat kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap masa. Jadi sangatlah memalukan kalau kita tidak berakhlak dengan akhlak tersebut. Ini kurang selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang tadi mengaku dia mencintai baginda Rasul, maka sudah tentulah dia akan banyak menyebut tentang perkara itu. Man habba syai'an aktsara min zikrih. Seorang yang cinta dengan sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Ada seorang lelaki pernah bersembang, pernah berkhutbah ataupun berceramah di sebelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Dia sedang dia ceramah, dia duk kutuk dunia. Kata dunia ni tercela, dunia ni begini. Kira dia daripada awal kuliah sampai ke habis kuliahnya adalah mencela dunia. Sayyidina Ali kata apa? Ma araka illa hubbaka al-amiq lid-dunya. Atau kama qala. Saya tidak melihat kamu melainkan kamu ni orang yang sangat mencintai dunia dengan mendalam. Maka lelaki tadi kata, wahai Amirul Mukminin, saya mencela dunia. Saya mencela dunia dengan ucapan saya bukan memuji dunia. Macam mana Amirul Mukminin boleh sebut macam tu? Maka kata Amirul Mukminin, kerana kamu banyak sebut tentang dunia. Kerana orang yang mencintai sesuatu, biasanya dia akan banyak sebut sesuatu tu. Dia akan banyak sebut tentang sesuatu itu. Maka, anak tu dia kamu cinta, maksudnya kamu ni nak, tetapi cuba batinkan benda tadi dalam hatimu dan kamu zahirkan dengan lidahmu seolah kamu tak mahu. Jadi sebab tu kadang-kadang ada kalau kita duk marah-marah pun dekat Wahabi. Kita duk marah-marah kat Wahabi pun. Tapi dalam hati kita ada sayang juga kat depa. Moga-moga depa berubah. Tu. Ya, moga-moga mereka mengaji lepas ni dengan para guru sebab banyak juga depa tak mengaji kan dan depa sendiri pun tahu benda tu, kan. Yang kedua, kita pun tak banyak sebut sangat pun. Satu kuliah ni baru sekali ni sebut tu. Bukan banyak pun. Kalau dalam satu kuliah 1 jam, boleh jadi dalam 2-3 kali je kita sebut. Jadi yang lebih kita banyak sebutnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita orang panggil apa?
ketika mana menyebutkan tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak, maka ini akan mencerahkan hati kita dan juga memberikan kebaikan kepada kita. Apatah lagi dalam liqa yang begini, ana zikrul jafa halas safa jafa, kata ulama. Menyebutkan sesuatu yang keras ketika hati masih lembut dan tenang ni, maksudnya itu akan dikira kekerasan. Jadi waktu majlis sebut pasal Nabi, tiba-tiba disebut tentang hak B lain. Jadi dia jadi tak apa nak sedap lah. Jadi sebaiknya tumpu pada Nabi saja. Daripada sebut hal lain-lain tu, kerana ia akan menyebabkan berlaku kekerasan. Ini kaedah ulama sebut, ataupun kalimah yang selalu ulama-ulama sebut kalau bersama dengan teman-teman kita, jangan bincang benda yang mengeraskan. Yang mengeraskan hati kita, maksudnya yang boleh menyebabkan kita jadi ketegangan antara kita. Jadi kalau jumpa kawan-kawan contohnya, walaupun dia tak setuju dengan kita, jangan bincang benda tak setuju tu. Bincang benda mana yang kita setuju. Ya. Kawan-kawan kita pun ada juga pahaman-pahaman, tapi main makan nasi di rumah kita, kita tak sembang dengan dia. Bila sebut pasal dia punya pahaman dia apa semua sekali. Dan dia pun tak ada lah duk rot kita dalam pandangan tu. Sebab dah main makan nasi rumah kita kan. Jadi macam tu. Kerana apa? Kerana zikrul jafa halas safa jafa. Kerana menyebutkan sesuatu yang keras ketika mana, ataupun sesuatu yang kering, yang tidak ada padanya orang panggil kelembutan, maka ia akan menebitkan kekerasan ketika mana waktu orang sedang gembira. Macam tu. Jadi ini waktu kita gembira kerana menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah menyebutkan tentang orang-orang soleh sahaja, disebutkan oleh para ulama, bizikri salihin tatanazzalur rahmat, dengan sebutnya nama orang-orang soleh, cerita orang-orang soleh, ini turunnya rahmat Allah Ta'ala. Apatah lagi menyebutkan tentang Sayyidus Salihin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis ini majlis yang saya kira tepat. Tempat yang barakah begini disebutkan dengan banyak nama junjungan besar, maka ianya akan melimpahkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kitab yang kita baca ini pada hari ini ialah kitab berkenaan dengan tempat-tempat yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab berkenaan dengan at-tasliyah disebut. Ada ulama menggunakan dengan istilah tasliyah. Ini kutubut tasliyah, iaitu kutub kitab-kitab yang disusun untuk diceritakan tentang salawat kepada Nabi. Ini banyak dikarang oleh para ulama. Antaranya yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, yang merupakan murid kepada Ibn Taymiyah sendiri, iaitu kitabnya Jila'ul Afham fi Fadli Salati ala Sayyidina Muhammadin Khairil Anam. Beliau wafat pada 751 Hijriyah. Jadi kalau beda dengan Al-Imam Qaidri, kitab yang saya jadikan daripada asal, ni asal kitabnya. Dan kemudian saya jadikan ianya dalam bentuk syair. Disusun balik dalam bentuk syair. Isi kandungan asalnya daripada kitab ini. Ini saya karang masa PKP. Kitab ni saya karang masa PKP di Ibis Hotel. Di dekat KL ni. Kalau dekat cermin tu nampak apa ni, KLCC. Kami pun sampai daripada Mesir waktu tu. Dan kemudian ditempatkan di situ lebih kurang 2 minggu. Jadi waktu saya dalam kuarantin tu, jadi sempat saya karang kitab ni sebuah, dan satu lagi buah, ada satu kitab lagi, iaitu kitab Alfiyah 1000 bait sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari, lebih kurang 10 hari saya karang kitab tersebut. Satu hari 100 bait, 100 rangkap syair saya karang tentang Nabi. Dan kemudian 10 hari khatam, siap 1000 bait. Kitab Jawahir Lu'lu'iyah fi Alfiyati Sirah An-Nabawiyah dalam bahasa Melayu. Dan saya kira dalam sejarah Melayu kita, bila kita tengok balik, ada ulama yang mengarang tentang Dalail An-Nubuwah, ada ulama yang karang tentang Syama'il sedikit, seperti Tok Tuan Besar, ayah Tok Paluh, dia dah karang. Ini 40 tahun yang dulu, 100 tahun lebih kurang, ataupun hampir 200 tahun yang dulu, beliau telah karang. Dan ini disebut oleh cucu beliau, Tuan Said Ibrahim Al-Aitrus. Jadi Engku Ibrahim
Di Terengganu dia ada sebut. Jadi rasa sirah dalam bentuk yang lengkap 1000 bait bermula daripada Nabi lahir sehingga Nabi wafat. Saya kira dalam bahasa Melayu dalam bentuk syair rasanya tak ada. Jadi saya karang tapi cuma tak dicetak lagi. Di bawah kita ni kita dah baca di Zawiyah pada bulan Ramadan 250 bait dan telah dimulakan tulisan syarahannya. Ada anak murid saya seorang ni Zahid dah kembali ke alam lain tu ni. Kan? Ada seorang Asim. Jadi depan ni dia dah tulis balik dah. Dia tulis balik syarahan tu. Saya pun tak tahu lah banyak mana dah yang dia tulis tu. Dah siap dah Zahid. Banyak tengok kerja dia sampai tak tahu nak jawab. Ha? Sah? Sayyiduna Hashim. Sampai situ baru. Berapa? Banyak. Sampai dah Sayyidina Hashim baru. Bahasa tentang keturunan Nabi lah. Berapa muka surat? Dah 50 muka surat dah sampai baru tanda Datuk Nabi. Tu tak sampai tu baik ke bawah tu. Tak ingat lah. Tak ada 1000 baik. Kalau kata disyarah balik saya rasa boleh pergi sampai ke 4 jilid kitab. Dan dia punya matan dia saja pun dekat berapa puluh muka surat. Berapa ratus? 100 muka surat saja. Dia punya tu, kitab tu. Jadi saya sempat siap 2 kitab lah. Waktu dalam kuarantin tu kitab ni satu dan kitab Alfiyah dan moga ni jadi hadiah lah kepada ibu saya, kepada ayah saya dan juga kepada inilah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi kitab ini dikarang oleh para ulama, antaranya tadi saya sebut nama Syekh Muhammad bin Abi Bakr Ibn Al-Qayyim Al-Juziyah dan kemudian ada juga dikarang oleh Syekh Majduddin Muhammad bin Yaqub Fairuz Abadi. Dan kitabnya As-Silat wal Bishar fi salati ala khairil bashar. Dan ada juga dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Maqrizi. Tajuknya Imta'ul Asma' bima lin Nabi min al-ahwali wal amwali wal hafadati wal mata'. Jadi banyak ulama khidmat dengan baginda Nabi ini pelbagai bentuk. Ada yang karang berkenaan dengan tertib idarah zaman Nabi saja. Ada. Dengan Syekh Abdul Hayy Kittani rahimahullah ada karang kitab Taratib Al-Idariyah. Taratib Idariyah ni maksudnya bagaimana Nabi menyusun negara Madinah Al-Munawwarah dalam bentuk penyusunan tertib seperti seorang ketua negara. Ada. Siapa yang jadi bahagian bodyguard. Siapa yang bahagian bendahara yang jaga keuangan negara. Semuanya disusun dan disusun dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah. Kena baca kitab tu 2 jilid. Kitab tu masya-Allah azim. Diceritakan tentang bagaimana tertib Nabi di negara Madinah. Dan macam mana Nabi menyusun negara Madinah sebagai negara yang luar biasa penyusunan pada waktu tersebut. Jadi Nabi kita Muhammad bukan hanya sebagai seorang nabi Allah Subhanahu wa taala tapi sebagai pemimpin yang luar biasa. Yang dihormati dan juga dikagumi oleh negara luar pada waktu tersebut ataupun kuasa-kuasa besar pada waktu itu bukan hanya sekadar Nabi sebagai Nabi. Tapi Nabi sebagai pemimpin yang mereka hormati. Tamam. Dan kitab-kitab yang saya sebutkan tadi ini itu antara kitab-kitab yang telah dikarang berkenaan dengan selawat kepada Nabi. Ada yang disusun selawat saja. Contohnya macam kitab ni, Dalailul Khairat, karangan Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Kitab yang barakah. Yang perlu dijadikan amalan sepatutnya oleh kita semua. Satu hizibnya lebih kurang dalam 15 minit. Maknanya kalau kita baca sehari duduk sebelum mula majlis, sebelum kita mula program apa-apa, dimulakan dulu dengan bacaan ramai-ramai bagi Dalailul Khairat, kemudian dimulakan. Dan tidak ada, kata masyayikh, tidak ada orang yang melazimi Dalailul Khairat ni melainkan hidupnya akan aman dan tentram. Tak ada orang yang dalam hidupnya jadi tension. Zaman lah kan zaman macam-macam penyakit jiwa, kan. Jadi yang beramal dengan selawat ni, insya-Allah dia tidak akan ada penyakit-penyakit tersebut. Insya-Allah. Dan ini di mujarrab yang diamalkan oleh para ulama dan aulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari 15 minit kita beramai dan kemudian seminggu khatam.
Seminggu khatam. Nah, dia ada 8 hizib. Mula hari Isnin, tamat hari Isnin. Dia akan mula hari Isnin dan tamat hari Isnin. Jadi, kalau kata dibuat dalam bentuk jamaah, itu lebih semangat lah. Sebab kalau suruh seorang-seorang baca pakai 15 minit tu, dia akan rasa terlalu lama. Betul? Terlalu lama. Padahal nak ibadah dalam 15 minit tadi. Dengan 15 minit tu dia main game. Dengan 15 minit tu dia tengok Facebook. Dia scroll saja tadi dah sejam dia tak sedar. Dan dia tak tidur waktu tu. Kerana apa? Kerana itu benda yang menggembirakan jiwa je. Ni benda macam ni syaitan tak suka. Bukan sangat syaitannya, satu lagi pun tak suka juga kan. Jadi amalkan. Lagi dia tak suka tu, lagi amalkan. InsyaAllah. Baik. Jadi kitab ini Al-Imam Al-Qaidri. Kenapa saya sangat berminat untuk terjiskan kitab? Terjis ni maknanya saya merojaskan kitab ini, iaitu meletakkan dengan bahar rojas. Bahar rojas ni bahar mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Dalam lagu dia mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Lagi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Lagi staf-staf tanya kata apa mustaf'ilun. Mustaf'ilun ni dia takhtak dia dipanggil. Kalau ada seorang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru kepada Imam Sibawih. Satu hari dia jalan di pasar, dia dengar seorang tukang besi sedang menempah besi. Rupanya dia ada rentak. Tempah besi ni bukan mau teng 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 ikut dan ya. Dia ada teng 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 teng. Sekali dia buat teng 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 katok yang tu. Dia ada besi yang dia kena katok punya tu, ada besi yang dia kena katok dia tu. Rupanya katok besi pun, tempah besi juga ada rentak dia. Maka dia kata syair juga ada rentak dia. Lalu dia menyusun buhur syairiyah. Ada 16 buhur, kemudian ditambah oleh sebahagian ulama lagi 2 atau 3 buhur. Jadi 18 ataupun 19 buhur yang terkenal. Ada dipanggil bahar rajas, yang tadi yang kita baca. Ada panggil bahar basit. Ada bahar kamil. Ada bahar mutadarib. Ada bahar tawil dan seumpamanya. Bahar-bahar ni banyak dan masing-masing lagu-lagu dia berbeza-beza. Macam Maulaya salli wa sallim daiman abada tu bahar. Bahar apa Zahid? Bahar basit. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Jadi ada bahar basit. Bahar basit apa dia? Baca dia. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Jadi kalau susun macam tu, jadi kita boleh baca dengan lagu Arab tadilah. Orang Melayu kita lagu dia lain sikitlah. Lagu dia ada rentak 10 dipanggil. Dia panggil, orang panggil apa? Panggil apa? Syair gurindam ataupun dipanggil timbangan 10. Timbangan 10 macam saya buat maulid hari tu. Jadi tujuan karang ni adalah untuk sebagai nota saya saja sebenarnya. Saya nak jadikan ni nota kepada saya untuk saya mudah ingat di mana tempat sunat selawat. Tak sangka nak di kitab ni. Saya buat tu jadi nota aja. Beda-beda nota, seorang-seorang duk baca kata sini tempat selawat. Secara mudahlah untuk kita nak baca dan kita tahu di sini antara tempat yang sunat selawat. Kenapa saya minat juga nak tulis kitab ni? Yang kedua adalah kerana tadi sebagai nota. Yang kedua adalah kerana yang karang kitab ni adalah kibar muhaddis. Salah seorang daripada ulama besar hadis yang agung. Al-Imam Al-Hafiz Qutbuddin Muhammad bin Abdullah Al-Qaidri Al-Syafi'i. Pengarang asal bagi liwat mu'allam ini kitab ni. Ini adalah murid kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, memuji beliau dengan karangan beliau ini, dengan keilmuan beliau. Dan waktu ketika beliau masih muda, bertemu dengan Imam Ibn Hajar, dan Imam Ibn Hajar telah menyebutkan bahawa syaikhu huwa dipanggil al-alimul bari', disebut gitu. Ini orang yang alim yang luar biasa, dia masih muda lagi waktu tu. Fi halit talab. Waktu duk mengaji lagi. Tok Guru dah sebut dia dengan alim,
Disebutkan dia sebagai orang yang luar biasa keilmuannya. Tulisannya cantik. Disebut. Tulisannya, khatnya cantik. Dan muhadarahnya kalau dia sampaikan itu menunjukkan kedalaman ilmunya. Itu guru yang sebut. Jadi, ini bukan orang yang biasalah. Walaupun ada sedikit perbezaan di antara beliau dengan sahabat beliau, Al-Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ada juga sedikit kritik beliau dan seumpama, tapi itu tidaklah menjadikan kesan. Kenapa? Karena kata para ulama, ikhtilaful aqran la yu'tabar. Ikhtilaf antara teman ini tidak diiktibar dalam ilmu hadis. Contoh kalau kata ada seorang kawan dengan seorang kawan lagi, dia kata kawan dia ni tak betul. Contoh Al-Imam Ibnu Ishaq, pengarang kitab Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq kita dah tak jumpa dah. Yang kita jumpa lah ni Sirah Ibnu Hisham. Imam Ibnu Hisham ambil tahzib balik daripada Sirah Ibnu Ishaq dan kemudian dijadikan kitab Sirah. Dan itu menjadi panduan para ulama sirah dalam bacaan dan juga dalam tulisan mereka. Dan Ibnu Ishaq adalah sepengajian ataupun sezaman dengan Imam Malik. Dan Imam Malik pernah kutuk, dan kalau saya pernah ada tulis satu risalah panjang perbicaraan tentang Ibnu Ishaq. Tapi saya buat tu dalam bentuk sebab ni kelompok sana. Mereka nak bagi kita tak pakai kitab hadis, kitab Sirah Ibnu Hisham, dia kutuk Ibnu Ishaq. Dia kutuk Ibnu Ishaq, dia kata Ibnu Ishaq ni tak betul. Hatta Imam Malik sendiri telah menyebutkan bahawa Ibnu Ishaq ni adalah dajjal minad dajajilah. Imam Malik sebut kata dia dajjal minad dajajilah. Kenapa? Karena Imam Ibnu Ishaq pernah dilihat ke kampung Yahudi mengambil riwayat daripada orang Yahudi. Kerana dia hadis sirah. Jadi dia akan dengar daripada semua. Dia kata sahibul ahdas. Jadi dia akan tahu, kata, oh ni hadas ni berlaku, kisah ni berlaku di mana, bukan hadas besar ni. Ni hadas ni maksudnya kisah-kisah tu berlaku dan di mana tempat tadi berlaku, tahun bila, masa tu diambil daripada semua orang. Dia dengar cerita dan dia tulis. Dan kerana itu Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah, guru Imam Syafi'i, kata Ibnu Ishaq ni adalah dajjal min dajajilah kerana dikira sebagai penipu dan seumpama dengannya. Kenapa disebut macam tu? Karena Imam Ibnu Ishaq pernah komen Imam Malik. Biasa akron, kawan kan. Jadi sezaman. Jadi ada Imam Ibnu Ishaq ada kritik Imam Malik, dan Imam Malik juga kritik balik Imam Ibnu Ishaq. Dan para ulama hadis kata ikhtilaful aqran la yu'tabar. Khilaf antara aqran, antara teman sezaman itu tidak diiktibar. Karena boleh jadi berlaku tadi disebabkan karena ada huzutun nafs, ada keinginan jiwa dan seumpama, ataupun kerana ada berlaku pertembungan sesama mereka menyebabkan dia tidak iktiraf orang ni tidak iktiraf orang ni dan seumpama dengannya. Nampak? Jadi kena tahu. Kalau tidak, kita akan tertipu dengan mereka. Tertipu dengan puak satu lagi ni. Hak mereka ni bila baca kitab, mereka akan ambil ikut suka mereka. Mereka kata, tengok ni, Imam Malik sebut. Padahal dalam ilmu hadis sendiri ada sebut tentang ikhtilaful aqran, ini tidak diiktibar. Dan ini menyebabkan kita tidak boleh menjatuhkan hukum kepada seorang rawi tersebut disebabkan kerana dicela oleh teman sezaman dengan dia. Tak boleh. Faham tak? Tapi kalau pujian diambil, celaan kena tengok balik. Kenapa dia celah? Mungkin ada sebab ada masalah peribadi. Jadi masalah peribadi tak boleh masuk dalam masalah berkaitan dengan periwayatan. Macam mana Imam Jabarti, sahib tarikh Jabarti, mengutuk Al-Imam Abdullah Syarqawi. Dalam tarikh Jabarti, kalau dibaca, Jabarti mengarang tentang Imam Syarqawi, dikutuk Imam Syarqawi radhiyallahu anhu. Dan dia tidak amanah ketika mana menceritakan tentang Al-Imam Syarqawi. Dia sebut Imam Syarqawi ni, dia ada benda yang dia tak setuju dengan Imam Syarqawi. Syekhul Islam, Syekh Jami' Al-Azhar, guru Imam Bajuri, dia tak setuju, dia pergi tulis dalam tarikh Jabarti, dan ulama kata tulisan ni perlu i'adah nazar balik kerana Jabarti ni dia ada dengki dengan Imam kerana ada benda dia tak dapat. Nampak tu. Kerana Imam Syarqawi ada kedudukan yang tinggi lebih daripada dia, maka dia tak puas hati, maka dia tulis. Jadi kena parti balik. Tu kena tahu juga tentang sirah, kena tahu tentang ni. Kalau tidak kita baca, kita akan kata oh semuanya orang panggil apa? Rupanya Syekh ni sebut ni, rupanya Imam Syarqawi pun ada masalah gitu. Padahal sebenarnya hak itu masalah di antara aqran. Dan itu tidak diiktibar dalam ilmu periwayatan. Tamam. Jadi kitab ni yang kedua sebab apa saya tulis, kerana dia dikarang oleh seorang ulama besar hadis. Dan bila dia ulama besar hadis, maka
Yang diambil dalam kitab ni adalah tahari, maksudnya diambil dan kemudian dipegang oleh beliau, walaupun ada yang dhaif dalam ni. Ada hadisnya dhaif tapi beliau pegang. Jadi ini menolak sebenarnya kepada kelompok yang mendhaifkan, malah memalsukan hadis dhaif. Kata Maulana Hussein, dia kata ni kelompok pemalsu hadis dhaif dipanggil. PhD. Kan? Dia kata ni geng PhD pemalsu hadis dhaif, dia kata. Nah, jadi geng pemalsu hadis dhaif ni dia kata ni letih ni. Payah. Ni istilah barulah daripada Maulana Hussein lah. Saya join nama dia lah, senang kan. Jadi apa ni, pemalsu hadis dhaif ni, semua hadis dhaif dikira palsu. Ni kena hati-hati. Sebab tu orang panggil apa? Perlu ada panduan. Ini tidak dengar je hadis dhaif, dia kata kenapa nak pakai hadis dhaif? Hadis sahih lagi banyak, nak pakai hadis dhaif juga. Dia ingat hadis dhaif ni kira dhaif gitu juga, no? Dia kira dhaif, dia kira terjemah. Dia kata hadis ni lemah. Sahih ni hadis yang sihat, kuat. Jadi dia kata kenapa nak pakai yang lemah, ambil yang kuat? Dia ingat lemah-lemah apa ni? Kena minum tongkat ali jadi kuat macam tu. Ni bukan lemah yang kamu faham. Dhaif yang dibincang dalam mustalah ini adalah perbincangan yang dibincang oleh ahlinya. Bukannya kamu senang-senang untuk nak sahihkan, terdhaifkan hadis dan seumpama dengannya. Malah pensahihan dan pendhaifan hadis itu dilakukan dengan ijtihad. Boleh jadi seorang ulama kata hadis itu dhaif, ada seorang lagi kata hadis itu sahih. Boleh jadi. Boleh jadi kamu kata hadis tadi tidak betul. Seorang lagi ulama ni kamu kata saya pegang dengan ulama ni kata betul. Tak, kami ada seorang ulama lagi kata hadis itu betul. Kecuali semua ittifaq kata hadis tadi maudhu'. Dan maudhu' walaupun dia bukan hadis, tapi sebabkan kerana orang panggil dia hadis, maka dia termasuk dalam nau' minal hadis dhaif. Kerana dhaif bukan satu peringkat. Dhaif banyak peringkat. Dan ada dhaif yang boleh naik kepada peringkat, boleh jadi hadis hasan li ghairihi. Kalau kita mengaji dalam mustalah, kita tahu hadis hasan li ghairihi ni asalnya daripada apa? Daripada hadis dhaif yang banyak jalannya, kemudian dikuatkan, ataupun dengan hadis dhaif yang dikuatkan dengan hadis yang kuat, maka dia naik peringkat jadi hadis hasan dan boleh berhujah dengan dia. Kalau kamu tolak semua hadis dhaif, bermakna hadis dhaif yang dhaifnya yang boleh naik kepada peringkat hasan tadi pun kamu akan tolak juga. Maka kamu akan tolak sebahagian daripada agama. Jadi kesilapan orang-orang yang begini. Tapi yang kita herannya, itulah pemalsu hadis dhaif ni lah. Mereka ni bawa satu gerakan yang dimulakan oleh salah seorang yang menjalankan perkara ni adalah Syekh Al-Albani. Dia yang mula menjalankan perkara tersebut dan mula merosakkan kata para ulama sistem dalam pengajian hadis. Sehingga dia buat hadis silsilah ahadis as-sahihah, silsilah al-ahadis ad-dhaifah. Sampai dia mengubah habis semua sekali manhaj dan metod yang disusun oleh para ulama hadis sebelum tu. Seperti Al-Imam Abi Daud. Imam Abi Daud dia susun Sunan Abi Daud, dia ada dia punya metodologi dia. Tiba-tiba dia pergi ubah, dia pergi tulis Sahih Sunan Abi Daud. Habis lingkup kitab imam-imam dulu. Nama Sahih Sunan Tirmizi. Kalau dia ingat Imam Tirmizi tak tahu hadis dalam tu ada yang sahih, ada yang dhaif dan seumpama. Tapi kenapa Imam Tirmizi susun macam tu? Karena untuk sinaatul hadis. Untuk orang yang belajar hadis nanti akan tahu macam mana untuk nak ambil pengetahuan dengan ilmu mustalah dan seumpama dengannya. Dan dia sendiri dah susun syarat-syarat yang telah dia letakkan. Tiba-tiba datang seorang, dia nak konon-konon untuk nak memudahkan dan diasingkan pula dengan manhaj dia sendiri. Dan ini adalah bahana orang-orang yang belajar tanpa guru. Dan beliau sendiri adalah pemuka kepada jalan tersebut, iaitu yang belajar tanpa guru. Kita tidak menafikan jasanya dan juga kebaikannya. Kalau dia tak buat macam tu, masyayikh kami kata, kita pun akan jadi tidak juga, tak buat ajar. Kurang-kurangnya bila dia buat keluar macam tu kita pun ada ajar jugalah. Jadi ada orang macam ni, kadang-kadang disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata, innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Tamam. Karena Allah Ta'ala membantu agama ni dengan orang-orang yang tidak bagus. Saya tak kata beliau tidak bagus. Mungkin kita tu yang tak bagus tu, kita pun nak buat ajar juga. Kita kata kat dia, kita tu yang tak bagus, kita pun nak buat ajar juga untuk nak kaji balik dan juga tengok balik jalan penyusunan yang dia buat tadi tak betul. Jadi kita pun yang tak bagus ni cuba jugalah untuk nak khidmat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi dia panggil benanah telinga lah, orang panggil. Ya. Jadi kitab ni kita kan sebab tu. Saya tulis balik
Kerana sebab tu. Kerana maqasidut ta'lif ini ada 8 disebut oleh para ulama. Kalau kata kita tidak lakukan 8 tersebut, maka kita tidak dikira menulis sebenarnya. Kita dikira mencuri saja. ada 8 maqasidut ta'lif disebut. Disebut oleh sebahagian masyayikh, ala fa'laman anna at-ta'lif sab'atun. Ini 7. Mereka kata ada 7 sebab kenapa perlu ditulis kitab. Apa dia? Likulli labibin fin nasihati qalisun. Khalisu, minta maaf. Jadi setiap orang yang bijaksana, nasihat ni maka ikhlas saya sampaikan. 7 sebab ni kalau nak tulis. Sebagai ulama tambah jadi 8. Apa dia salah satu daripada tujuan tulisan? Fasharhun li ighlaqin wa tashihu muqti'in. Iaitu yang pertama, mensyarahkan tulisan yang susah. Salah satu tujuan menulis kitab adalah untuk mensyarahkan yang susah. Dan juga yang kedua, tashihu muqti', iaitu membetulkan yang salah. Kalau kitab tu dah salah, dia betulkan balik. Yang ketiga, wa ibda'u hibrin muqaddamin ghairi nakisi, iaitu melakukan tulisan yang tidak ditulis oleh orang sebelumnya. Dia buat tulisan yang orang tak pernah buat sebelum tu. Ini panggil ibda'. Ibda'u habrin. Muqaddamin ghairi nakisi. Dan ketiga, yang keempat, wa tartibu mansurin. Tartibu mansur maksudnya menyusun kembali yang tidak tersusun. Contohnya ada orang ni dia tulis kitab tapi dia tak susun dengan elok. Seperti zaman tadwin. Ulama zaman dulu tulis hadis tak tersusun ikut bab. Imam Bukhari datang susun balik ikut bab. Contoh macam tu. Ada tertib mansur. Wa jam'u mufarriqin, dan mengumpulkan yang berpecah-pecah. Contohnya kita nak tulis bab khitan sahaja. Hak ni adalah kitab hadis ni dan seumpama dengannya. Jadi kita kumpul satu kitab. Macam ni. Bab selawat ni banyak dalam hadis. Tempat-tempat jadi dikumpul. Tempat selawat saja. Dia panggil kalau kita di Mesir, di Azhar kita mengaji, dia panggil hadis maudhu'i dia panggil. Dia panggil hadis maudhu'i, bukan maudhu'. Hadis maudhu'i. Yang ada tajuk khusus. Jadi khusus ni bab dia apa? Bab tempat yang disunatkan selawat. Jadi dia bukan bincang selawat umum. Dia bincang tempat mana sunat selawat. Tu. Itu dia panggil jam'u mufarriqin. Tadi berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang keenam, taksiru tatwil. Taksiru tatwilin, yakni meringkaskan yang panjang-panjang. Kitab ada 10 jilid, diringkaskan jadi 3 jilid. Contoh. Itu dah jadi 6. Yang ketujuh apa dia? Wa tatmimu naqisin, dan menyempurnakan yang kurang. Kalau kita tengok kitab-kitab selawat ni, tempat-tempat sunat selawat ni, Ibnul Qayyim dia susun ada lebih kurang 30 tempat saja. Imam Qaidri tambah lagi 20 lagi. Jadi ada 55 tempat. Ada 55 tempat. Sebahagian lagi ulama seperti Al-Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi dalam kitab Qaulul Badi' ada banyak juga tempat yang hampir lebih kurang sama ataupun lebih kurang 70 tempat. Hatta ketika makan, ni dalam ni tak ada lah ni. Ketika makan orang panggil apa tu? Yang warna putih, kalau macam ubi-ubi ni warna putih. Kita dah buat mukhallal tu. Ni Turshi tu. Apa dia? Panggil apa? lobak. Lobak tu. Lobak putih tu. Lobak putih pun sunat makan berselawat. Disunatkan berselawat waktu makan lobak putih. Ada dalam Imam Sakhawi. Dalam Qaulul Badi'. Sebut. Saya tak sebut. Ada dalam Qaulul Badi'. Ada beberapa tempat lagi yang tak ada dalam ni, ada dalam Qaulul Badi' pula. Jadi masing-masing ada yang menyempurnakan yang kurang dan seumpama dengannya. Jadi ni saya dah tulis tadi syair sikit. Tapi tak habis. Saya tulis syair tentang 8 ataupun 8 syarat ni. Tapi tak habis lah. Duk fikir, duduk lah kereta, tak turun lambat sikit tadi ni. Sebab baru tulis. Jadi siap lah baru perangkap. Saya tulis ni. Dengarlah elok wahai saudara, ini pesanku buat semua. Ambil panduan, jangan kau lupa. Peganglah erat, janganlah alpa. Menulis itu amanah berat. Menulis untuk mencari berkat, bukan sekadar menunjuk bakat.
punya tujuan, dengarlah cermat. Waris paduka telah berpesan, menulis itu punya tujuan. 8 tujuan mereka sebutkan, diabai 1 kira curian. Satu tu, sampai kat itu ya tulis. Bawah tu tak ada nak tulis. Ada 8. 8 tu saya akan sambung nanti. Nombor 8 ni ada sebahagian umat saya baca balik. Kita tengok balik sama ada sama tak dengan tu. Ini ada ditulis dalam bentuk yang lain oleh Abu Hayyan. Dan disebutkan yang pertama ikhtira' ma'dum, maksudnya apa dia? Mengadakan yang tidak pernah ada. Itu nombor 2 kan? Nombor 3. Jam'u mutafarriq. Ada. Mengumpulkan yang terpecah. Baik, ada kan? Baik. Takmilu naqis, menyempurnakan yang tidak sempurna. Ada. Tafsilu mujmal. Ada nombor 6. Nombor 6. Maksudnya tafsilu mujmal maksudnya benda yang ijmal dipanjangkan, ditafsirkan, disyarahkan. Ada itu nombor 1. Itu ada. Yang ketiga, yang kelima, tahzibu mutawwal. Tahzibu mutawwal maksudnya apa dia? Diringkaskan yang panjang-panjang. Ada. Yang keenam, tartibu muqallab. Disusun kembali yang tidak tersusun. Yang keempat, ta'yinu muhmal. Ini tidak ada. Ditentukan, dita'yinkan benda yang muhmal. Dia lebih kurang sama macam tafsil mujmal. Sebab tu sebagian kata 7 je. Yang ke-8, tabyinu khata', menjelaskan kesilapan. Ada. Jadi yang tak ada tu ta'yin muhmal. Jadi sebagian kata ta'yin muhmal ni sama saja macam dengan tafsil mujmal. Sama lebih kurang. Tamam. Jadi ada 8 sebab. Jadi kalau tengok balik, kalau kita nak mengarang, kata Imam Suyuti, para masyayikh kata, nak tengok balik dengan 8 tu. Kalau tak ada salah satu 8 tu, kita dikira mencuri. Dia katakan ila surraqi aqrab. Dia dikira hampir kepada pencurian. Maksudnya dia seolah macam akhadtu min huna wa min hunak, wa qultu hadha ana. Faham? Jadi ambil daripada sini, kemudian saya kata hadha ana. Hadha ta'lifi. Ditulis pula. Sebab tu kadang-kadang kita tak tulis, kita mengarang. Kita menyusun. Saya susun balik saja. Contohnya daripada kita ni saya susun balik. Kerana mengarang ni taklif. Taklif tu maksudnya menyusun lah. Ataupun kita sebut jam'u wa tertib. Susunan saja. Sebab tu masyayikh kadang-kadang kita tengok, dia akan guna bahasa yang paling beradab ni. Dia tak sebut dia menulis. Kerana dia bukan ikhtira' ma'dum. Contoh ikhtira' ma'dum kita contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali buat Ihya Ulumuddin, ada ikhtira' ma'dum. Dan dalam tu ada semua. Sekali dengan tabyin al-qata'. Karena ada kesilapan orang faham pada tasawuf, Imam Ghazali terangkan balik. Dan juga Imam Ghazali buat benda yang tak pernah dibuat oleh orang. Susunan balik Ihya Ulumuddin. Sebab tu dia tulis Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Tamam. Maksudnya ilmu agama dah nak mati pada waktu tu. Dia hidupkan balik. Macam mana nak hidupkan ilmu agama? Baca Ihya. Contoh. Dan menyusun balik dengan susunan yang tertib yang luar biasa seperti Sahih Bukhari. Contoh. Dan kemudian menjelaskan benda yang tidak jelas seperti tafsir Al-Quran yang dibuat oleh para mufassirin. Yang tu kesemua adalah tertib ataupun disebut dengan maqasidut ta'lif. Maqasidut ta'lif yang perlu diberi perhatian oleh orang-orang yang nak mengarang. Tamam. Jadi saya punya tulisan ni masuk bagaimana ni? Bagaimana ni? Saya rasa saya ni tak ada bagaimana aku tu. Hadapan tu. Ya, taksir tatwil boleh jadi. Itu kira husnuzan pada Ustaz Menggak lah. Tidak kira mencuri ni. Dia kata taksir tatwil. Ini kerana kitab ni panjang, jadi saya ringkaskan jadi kitab kecil. Jadi ada 55 tempat dalam ni yang disunatkan untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Baik, panjanglah saya syarah tentang tujuan kitab ni dikarang, kenapa dia ditulis dan seumpama dengannya. Jadi saya kira kita boleh masuk dah ke dalam dia punya syarahan dia, insya-Allah. Dalam ni ada 55 tempat disunatkan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum saya baca ni, saya baca dulu tajuk dia. Tajuk 55 tu kita tak baca lagi pun, kita baca tajuk, kita tahu tak mana kita nak kena selawat. Tu pun dah kira habis dah tadi kitab tu. Dikira habis kitab lah. Jadi contohnya kita kata yang pertama, tempat pertama kalau tengok muka surat yang ke-8. Iaitu ketika mana kita berselawat, dalam tempat mana yang kita perlu selawat kepada Nabi ialah ketika mana ni tulis tajuk, iaitu ketika mana kita mengucapkan hamdalah. Ini pujian muqaddimah kita.
waktu ketika nak mulakan ucapan kita, maka kita mulakan dengan berselawat kepada Nabi. Tempat kedua bila? Ketika setelah selesai membaca doa. Jadi ketika membaca doa setelah selesai wuduk. Kitab ini Imam Qutbuddin Qaidri rahimahullah menyusun dalam bentuk tertib mengikut ibadah dulu. So ikut ibadah. Dan kemudian baru dia masuk kepada bab-bab yang pelbagai. Dia berbeza dengan Ibnu Qayyim dalam Jila'ul Afham. Dan Jila'ul Afham beliau karang lain sikit. Bab muqaddimah dengan muqaddimah ucapan kita dengan selawat ni diletak pada bab yang ke bawah dalam kitab dia. Dia letak belakang dah. Dia tak susun macam, masing-masing ada tujuan dia dan masing-masing ada sebab kenapa disusun macam tu. Cuma Qutbuddin Qaidri rahimahullah, Al-Imam Qutbuddin Qaidri mengarang dalam bentuk susunan dan dia mulakan dengan ibadah dulu. Jadi tempat kedua waktu ketika mana orang tadi nak baca doa, ketika dia baca doa setelah selesai wuduk. Tu sunat kita selawat. Kemudian tempat ketiga ketika setelah azan. Ni makruf. Tempat keempat muka surat 10 ketika masuk dan keluar daripada masjid. Sunat kita selawat. Jadi maksudnya kita masuk masjid kita baca Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Kadang-kadang baca tulis-tulis kat masjid, tulis hak tu saja. Tak, patutnya masjid lepas ni kena tambah lagi. Jangan tulis hak tu saja. Tambah lagi dengan selawat. Kerana ada dalilnya. Kerana ada amalannya disebut oleh para muhaddisun. Ni muhaddis ni. Ni kalau saya tulis ni, kalau contohnya dia faqih sahaja. Dia pokok tu dia akan, pokok tu lagi. Dia akan kata, mana dalilnya? Ni kata ni muhaddis kabir. Anta man? Hang siapa dia? Nak komen-komen. Pandai macam hang muhaddis. Ni hafiz ni. Al-Imam Al-Hafiz. Qutbuddin Qaidri ni Al-Hafiz. Hafiz ni bukannya Hafizul Quran. Hafizul Hadis. Hafizul Hadis zaman dulu kalau Hafizul Hadis berapa ribu hadis? Hafizul Hadis berapa ribu hadis? Lebih kurang dalam 3,000 hadis, 300,000 hadis. 300,000 hadis beserta sanadnya. Kalau Hafiz. Jadi bukan calang-calang orang. Kita 40 hadis arba'in pun tak ingat. Hadis pertama mubaris tak betul dah. Babul ilmu. Tu awal-awal kita tak ada ilmu dah. Orang macam babul Kak Jat mengelak. Maksudnya Kak Jat tahu Arab tu. Arab dia nak Kak Jat. Tu dia. Babul ilmu pergi baca. Kitab dalam Sahih Bukhari pergi baca babul ilmu. Tahu dah baca tu tak ada ilmu. Awal-awal kitab lagi dah karamat dah kitab tu. Macam di perut kita hadza karamah lah. Hadza karamah tu dah karamat dah tu. Hai beritahu tengok mengaku wali pula dah. Dah. Puak ni kan boleh depa ni betul benda orang ni. Pembaris semua. Tempat keempat ialah ketika masuk dan keluar daripada masjid. Kalau masuk masjid nak ingat senang je. Masuk masjid baca Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Karena nak masuk cari rahmat Allah. Kalau nak keluar masjid pula Allahumma ftah li abwaba fadlik. Kenapa? Karena keluar daripada masjid untuk cari fadl. Fadl di mana? Di pasar. Di tempat kerja kita. Hadza min fadlillahi ta'ala. Nak cari fadlullah. Rahmat cari dalam masjid. Dan nak dapatkan rahmat tadi di dalam masjid. Dalam masjid dan di luar daripada masjid kita nak cari fadlullah. Maka tu cara nak ingat lah. Sebab tu antara ulama kata, kenapa Sayyidina Ka'ab ketika mana beliau pergi ke pasar waktu dia di pulau waktu nak pergi perang Tabuk kan, dia sering datang ke masjid sembahyang dengan Nabi dan kemudian dia akan ke pasar. Kenapa dia ke pasar? Ke pasar adalah untuk mendapat fadlullah. Karena di pasar, walaupun pasar ada dua sisi, pasar ni tempat turunnya tempat-tempat lalai pun di pasar. Tempat lalai juga di pasar raya bukan pasar je. Pasar saja, pasar malam pun kan, pasar raya lagi sekarang. Lepas tu kita masuk nak cari barang lain, pergi bawa keluar barang lain. Nak beli satu saja, kali berhutang orang pula. Pakai kad kredit. Berhutang. Jadi, maksudnya kita, dia akan jadi terlalai di tempat tersebut. Tapi, Sayyidina Ka'ab tidak pandang dengan lalai. Sayyidina Ka'ab melihat ni sebagai tempat turunnya fadlullah. Kerana orang cari rezeki di tempat tu.
Dan semua orang berniat nak cari rezeki di tempat tu. Maka rahmat Allah Ta'ala fadlullah turun di situ. Maka beliau ingin mendapatkan itu. Allah. Dia bukan masuk dengan kelalaian. Dia masuk untuk mencari fadlullah. Karena tempat ni tempat semua orang dalam otaknya ingin mencari rezeki. Jadi dia pergi tempat tu kerana nak tengok tempat tersebut. Nak cari. Lepas tu kata guru kami, kadang-kadang Masyaikh, Syekh Ahmad Mamdouh sebut kat saya, dia kata, kat dalam kelas kami, dia kata, ada orang kadang dia karang kitab, ada orang yang perfectionist dipanggil. Seperti Syekh Ahmad Mamdouh ni, dia orang perfectionist. Perfectionist ni, kalau dia karang, dia tak akan keluar kitab tu, kadang-kadang boleh jadi sampai bertahun-tahun baru dia buat keluar kitab. Kenapa? Kerana dia nak kena check balik, kena tengok balik satu-satu kitab dia tulis tadi. Dia takut salah, apa semua kali. Dia ada orang panggil perfectionist. Perfectionist ni kadang-kadang maib, dia kira aib sebenarnya. Betul kan? Dia perfectionist penyakit kan sebenarnya. Yang duduk atas meja, macam-macam mesti duduk belah ni. Kalau nak makan, dia kena susun dulu. Pernah tengok cerita accountant? Ben Affleck berlakon. Cerita accountant dia sebenarnya pembunuh upahan tu. Dia accountant. Dan sama dia ada penyakit apa dia ni, perfectionist, dan dia orang panggil apa? Budak autism. Dia autism. Dia mengaji silat. Dalam cerita tu dia mengaji silat. Dan dia pembunuh upahan. Dia orang smart. Tapi perfectionist. Tarik meja makan, susun dah. Camca, sudu, garpu, tamanah, susun. Dan kalau lagi nak masuk balik, susun macam tu balik. Ubah saja dia tahu dah ada orang masuk. Ubah dia. Dia tahu. Jadi atas meja letak macam mana. Orang macam ni kalau menikah payah. Allah. Dia susah. Dia perfectionist. Kita bukti kata kita tak perfectionist, terlupa spender duduk mana, tu tahu. Tu bukti dia kata tak perfectionist. Lagi hebat lagi pergi pakai hak bini punya, lagi hebat. Dia tersarung hak bini. Dia tahu buat sejuk elok ni, dia tahu rupanya hak bini dia. Dia terlupa. Jadi apa ni orang panggil apa? Ada orang macam tu. Maulana Syekh Ahmad guru saya ni dia perfectionist, memang jenis orang macam tu. Dia kalau tentang tulisan, tapi taklah sangat. Bukan terlalu perfectionist sampai jadi macam tu, cuma dia orang yang tersusun. Benda apa dia nak buat dia akan tulis. Dalam Darul Ifta tu dia akan tulis dah satu. Dia kata kamu kena ada milestone, dia kata. Nah, ada batu loncatan untuk kamu tentu di mana kamu nak buat. Apa hari ni kamu nak kena buat apa. Jadi kamu tak tulis kamu nak buat apa. Kitab ni kamu nak kena khatam bila. Sampai macam tu. Ulama-ulama susun sampai macam tu. Sebab tu jadi apa ni dia kata saya cek balik. Ada orang zaman dulu Masyaikh yang memang dia karang dan dia tak cek lah. Antaranya Imam Abdul Wahab Sya'rani. Sidi Abdul Haq Sya'rani dia sebut dalam kitab dia sama dalam Minan, tapi kata Syekh Ahmad kata mungkin dalam Minanul Kubra. Minanul Kubra ni Imam Sya'rani tulis cerita pasal diri dia. 2 jilid. Kitab ni kena baca. Dan ini penuh dengan fawaid dan akhlak untuk hidup dengan orang. Sidi Abdul Wahab Sya'rani kelebihan kitab dia kalau baca kita tahu nak hidup dengan orang macam mana. Ini ajaib Sidi Abdul Wahab. Dan dia dalam tu cerita macam-macam cerita kalau baca tu. Kalau puak tu baca memang depa tiap kali baca dia boleh jadi gila babi kot. Semua Imam Abdul Haq Sya'rani cerita dia waktu dia kecil. Dia kata dia pernah mandi sungai Nil dan dia pernah lemah. Dan dia kata buaya dalam sungai Nil yang telah menyelamatkan dia. Datang seekor buaya, dia kata angkat dia daripada bawah naik. Kerana buaya tu tahu kata ni adalah wali min auliyaillah. Ini akan jadi wali besar pada masa akan datang, jadi saya kena selamatkan dia. Moga-moga dia pun tumpang sekali dengan kelebihan tersebut. Buaya sungai Nil mai selamat. Waktu dia lemah dalam sungai Nil, buaya sungai Nil mai selamat. Angkat dia, naik dan letakkan dia di tepi sungai. Ini Sidi Abdul Wahab Sya'rani dia sebut, ni antara kisah dia lah. Dan dalam kitab tu dia sebut apa? Dia antara orang yang kalau dia karang kitab, dia akan tidak cek terlalu mendalam. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia kata mungkin akan datang ada orang boleh betulkan balik kitab aku tersebut dan dia dapat pahala. Tujuan dia kata pakat-pakat dapat pahala. Cik. Kita tak maulah kalau orang komen kita tak. Orang komen kata tak boleh lah setiap muka surat salah tu teruk sangat. Betul ni ni tulis ke bab nak apa ni. Setiap muka surat copy paste daripada Google ya, tak boleh lah.
Ya, ada dulu saya masa di Mesir dulu ada orang kawan-kawan kita ni hantar saya dulu bahagian cek kitab untuk keluar di bawah persatuan kan. Bawah pemeram tu ada bahagian cek kitab. Saya bahagian tu. Ada seorang ni dia hantar kitab untuk kita keluarkan lah. Bila saya cek saya tak benarkan keluar. Kenapa? Kerana daripada awal sampai habis copy paste daripada Google. Tak ada satu pun ni. Semuanya Google. Saya tengok referensi belakang. Google www tu dia kata, "Oi, macam ni nak keluar kitab apa ni?" Tak ada satu pun daripada kajian dia sendiri, dia hanya ambil copy paste. Lepas tu dia kata haza ana. Mana boleh macam tu, tak boleh. Jadi orang panggil apa? Imam Abdul Haq Shah ni tulis macam tu tujuan untuk apa? Untuk kata dia nanti ada orang boleh cek balik kitab aku. Dan kalau ada berlaku kesilapan, dia betulkan balik dan dia syarahkan kembali dan dia dapat pahala. Dan kadang-kadang ada orang, sebab tu setiap orang ni, kalau dia karang, dia nak bagi sempurna, dia takkan sempurna. Sebab seorang penulis, setiap hari dia akan ada idea baru untuk dia tulis. Tak boleh. Lepas tu Sidi Al-Imam Mutawalli Sya'rawi katanya, dia tak boleh menulis. Tak ada karangan dia yang satunya. Hatta tafsir Sya'rawi, bukan dia tulis. Orang lain yang tulis. Kenapa dia tak boleh tulis? Kerana dia kata setiap kali bangun tidur esok, ada tambahan. Allah. Ayat yang semalam ni dia syarah tu, ada tambahan syarahan. Allah. Jadi saya tak boleh nak syarah, dia kata. Kerana kalau tidak, satu ayat tu saja tak siap kitab tu sampai ke sudah. Jadi sebab tu kadang-kadang masyayikh bila dia karang kitab, bukan semua dia masuk dalam kitab tu adalah ilmu dia. Ilmu tu ada kat dia. Yang dia masuk tu hanya sekadar, hanya dia nak bagi contohnya, bagian ni dulu. Nanti bila syarah, ada keluar lagi. Contoh ni ada 55. Boleh jadi ada lebih lagi. Orang lain pula tulis. Tak payah kata, semua saya nak tulis. Sampai tak ada orang boleh tulis. Kerana kita bukan Quran. Quran saja yang sempurna. Jadi tempat yang keempat apa dia? Ketika masuk dan keluar daripada masjid. Tempat kelima, ketika melalui masjid. Melalui masjid. Antara sunat selawat adalah ketika lalu masjid. Lalu masjid yang nampak kubah masjid, menara masjid, selawat. Bayangkan kalau tempat yang banyak masjid dan kemudian ada dan kita lalu dan kita berselawat. Dan kadang berapa ramai orang yang lalu masjid dan kerana dia tak tahu, tak ada apa pun. Apatah lagi lalu-lalu, masjid. Baru buat masjid tu. Tak selawat, tak ada apa. Lalu masjid saja sunat selawat. Tengok masjid saja. Jadi maknanya kalau kat masjid, tengok masjid sunat selawat. Masuk masjid sunat selawat. Keluar masjid sunat selawat. Dah berapa banyak lah. Tempat keenam ialah ketika membaca tasyahud awal dalam solat. Tasyahud awal dalam solat ni sunat hukum dia. Tempat ketujuh ialah setelah membaca tasyahud akhir. Yang ni wajib. Tempat ke-8 ialah pada akhir bacaan doa qunut. Tamam. Kecuali tak baca doa qunut lah. Ni tak buat apa lah ni. Tempat ke-9 ialah ketika disebut tentang baginda Nabi dalam Al-Quran atau dalam solat dan sebagainya. Mana-mana saja sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran hatta sekalipun. Hatta dalam Quran tengah baca wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasul, contoh. Boleh. Lagi apa dia lagi? Ya ayyuhal muzammil sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak baca waktu sembahyang? Boleh. Hatta dalam solat. Kerana dia termasuk daripada doa. Ataupun dalam solat. Ni dalam solat. Baca tentang Nabi. Selawat pada Nabi. Mana kita buat benda tu? Tapi kalau kita tengah duduk sembahyang, jadi tu imam, baca slow lah. Tapi dia terkejut pula belakang tu. Dia kata, mana tambah ayat baru ni? Pada ayat tu, memang ada pun Nabi doa. Kan? Sampai, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu tak. Kita, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Untuk imam baca. Maka sunat kita baca, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jawab balik bagi itu imam jawab tadi. Sampai tak ayat syukur, Nabi akan berhenti bersyukur. Sampai tak ayat azab, Nabi akan minta perlindungan daripada Allah daripada azab tersebut. Maksudnya ada interaksi. Dalam solat pun ada interaksi. Sebab ada orang main kata Fatihah tak ada lepas sembahyang. Tu lagi hebat tu. Lepas sembahyang dia kata ada astaghfirullah, ayat kursi, dan kemudian ada baca ayat-ayat ni, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Mana ada Fatihah? Kata mangkuk jangan dibuka selalu sangat. Selangkupkan sikit kadang-kadang. Simpan dalam laci rumah lah. Tunjuk sangat mangkuk tu.
Mangkuk ni tunjuk semua kat orang kata dia mangkuk, kan? Jadi jangan tunjuk sangat mangkuk tu, simpan sama. Bubuh dalam kotak bagi elok mangkuk tu. Ha? Aduh, tentang ayat kursi baca sebab apa? Sebab dia kata Nabi baca. Fatihah Nabi tak baca. Tu ayat Quran tu. Tak baca selepas sembahyang sebab ni ibadah khusus dia panggil. Oh, pandai-pandai dia pula, no? Dia pula duk pergi tentu kata benda ni boleh baca, benda ni tak boleh baca. Padahal dalam apa ni dan bila masuk dengan bab ibadah ni, hatta doa dan seumpama dengannya, apa ni, pengkhususan dengan doa tersebut sahaja pun mereka dah salah dah dalam penentuan masalah pengkhususan tadi. Sebab kata mengkhususkan ibadah pada satu masa tu adalah bid'ah. Dia kata kalau macam tu, maka apa ni, kalau tidak dikhususkan, kita nak buat macam mana kata? Dia kata buatlah bila-bila masa tu pun khusus juga. Kamu dah khususkan bila-bila. Ha. Jadi lagi tak mau buat lagi, tak mau bagi baca lah. Haklah khusus sendiri Nabi buat. Nabi sentiasa melawat Quba pada hari Sabtu pagi. Itu khusus. Dan Nabi pergi lawat Baqi' pada Sabtu pagi selepas subuh. Itu khusus. Dan ini disebut pula oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, kata di sini dalil boleh mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan ibadah. Tempat ke-10 bila? Tempat ke-10 ialah ketika menunaikan solat, setelah menunaikan solat. Ini selawat kepada Nabi. Tempat ke-11 ialah ketika berdoa. Tempat ke-12 ialah ketika bangun malam untuk melakukan ibadah. Ini bangun malam untuk nak ibadah. Tempat ke-13 ialah setelah menunaikan solat hajat. Ada doa solat hajat. Dalam ni ada doa ni, sebenarnya saya tak syarahkan lagi. Tempat ke-14 ialah ketika mengucapkan khutbah yang disyariatkan. Ada khutbah Jumaat, khutbah Hari Raya, dan khutbah istisqa. Itu disunatkan. Ataupun kalau khutbah Jumaat wajib. Dikira wajib. Dan apa ni, tempat ke-15 ialah ketika malam Jumaat dan siangnya. Dipanggil Yaumu Al-Azhar. Dan apa ni, pada hari dan malam Jumaat disunatkan kita membanyakkan selawat. Tempat ke-16 ketika menunaikan solat hari raya diucapkan selawat di antara takbir tambahan. Kalau kan malam Jumaat dan siangnya saja nak ambil minat sikit nak tanya, biasanya ulama akan khususkan waktu zikir dia macam mana? Subuh ke subuh ke, maghrib ke maghrib ke, atau macam mana? Kan macam contoh katalah orang nak beramal selawat kan. Bila dia baca Khamis malam Jumaat, tu dia baca hari Khamis ke dia baca hari Jumaat? Baik. Dia tahu pengkhususan waktu ulama tu. Ya. Jadi kalau kata apa ni, Khamis malam Jumaat, maknanya dia akan baca pada waktu malam. Sebab mula hari dengan malam. Betul disebut Khamis malam Jumaat tu, kalau dikira malam Jumaat tu, itu adalah asl. Karena kita dalam kiraan dalam Islam, al-aslu al-lail. Al-aslu al-lail. Wan-naharu taba'. Wan-naharu taba' ataupun fara'. Jadi siang tu adalah furu'. Malam tu adalah asli. Jadi waktu kita mula hari kita dengan malam. Kita mula hari kita dengan malam. Jadi selepas maghrib hari Khamis tu, orang tutua kita tu Khamis malam Jumaat dia panggil. Dia tak panggil Khamis malam Jumaat, dia panggil malam Jumaat. Sebab kalau esok Jumaat, esok ni waktu malam dah, tu dia panggil Sabtu malam dah. Sebab tu kadang orang dulu panggil kenuri. Dia kata nanti jangan lupa mai rumah saya noh. Apa ni, Rabu malam. Dia Rabu malam dengan malam Rabu lain. Dia tak sebut Rabu malam, biasanya dia akan sebut malam Khamis. Malam Khamis maksudnya, malam Khamis tu tahu dah hari Rabu, siang, malam tu. Kalau kata dia sebut malam Rabu, tahu dah kata hari Selasa. Hari Selasa tu waktu malam. Sebab dia akan mula dengan malam. Gitu. Jadi dia akan mula selawat ni sunat selepas maghrib hari Khamis tu dah mula dah. Sampai sebelum terbenam matahari hari Jumaat. Waktu tu antara tempoh dia 24 jam tu adalah waktu yang paling barokah. 24 jam dia kira maghrib dengan maghrib kan? Maghrib dengan maghrib. Dikira macam tu. Jadi itu cara dia. Sebab tu saya sebut sini ketika malam Jumaat dan siangnya. Jadi dia mula malam dulu. Dia tak mula dengan siang. Saya tak sebut siang Jumaat dan malamnya. Dalam malam asli. Waktu malam didahulukan dalam sebutan. Tempat ke-16 ialah ketika menunaikan solat hari raya. Dibaca dah. Solat hari raya diucapkan selawat di antara takbir tambahan. Tu. Di antara takbir tambahan tu.
Jadi ni kalau kata solat akhir raya, kita ucapkan selawat ni contoh, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Ada selawat. Kita kena sampai tang tadi ya. Tak selawat tak baca? Tak, sunat selawat. Sunat selawat. Faham? Dan ni ada dalam ni disebut, saya sebut siapa imam yang sebutkan tu. Nanti dalam syarahan ni insya-Allah kita. Tempat ke-17 ialah ketika bacaan doa setelah khutbah istisqa. Ni. Tempat ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah. Solat jenazah. Waktu solat jenazah disunatkan kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan ni rukun dalam mazhab kita Syafi'i kan. Waktu selawat dalam solat jenazah. Ya. Ada orang kata, apa dalil boleh baca Al-Quran dihadiahkan kepada si mati? Maulana Syekh Muhammad Ibrahim kata, dalil dia adalah sembahyang jenazah. Berapa kita disuruh baca Fatihah dalam tu? Dan kenapa suruh baca Fatihah dalam solat jenazah? Kalau bukan untuk bagi kebaikan juga kepada si mati. Dan dalam tu ada doa, dalam tu ada selawat. Maknanya semua tadi akan bagi kebaikan kepada si mati. Itu dalil Syekh Muhammad Ibrahim sebut. Tempat ke-19 ialah ketika memasukkan mayit. Kalau kita bahasa Arabnya mayit. Yang ni mayat ke dalam kubur. Tu nak masukkan mayat ke dalam kubur disunatkan kita berselawat. Dan tempat ke-20 ialah selepas bertalbiyah. Ni. Talbiyah ni maksudnya kalau kita talbiyah dah penat, dah nak berhenti dengan selawat. Iaitu kalau contoh dalam daripada Mekah nak pergi Madinah. Daripada Mekah pergi Madinah, talbiyah apa? Daripada Madinah nak pergi Mekah. Jadi nak pergi daripada Madinah nak pergi Mekah tu, maka kita disunatkan talbiyah. Dan talbiyah pada waktu tu lebih afdal daripada qiraatul Quran. Karena dia panggil ibadah yang berkaitan dengan waktu. Seperti mana waktu rokok kita disunatkan bertasbih. Bukan baca Quran. Kita Quran kan adalah afdal ala al-itlaq. Bukan pada waktunya. Bukan pada waktu tertentu. Ada waktu tertentu, ada tempat yang doa lebih afdal pada waktu tu. Contoh kita kalau nak pergi daripada Mekah nak pergi ke Madinah dulu. Apa kita sunat buat pada tu? Banyakkan selawat. Tamam? Dan daripada Madinah pula nak pergi ke Mekah, talbiyah. Dan kalau dah penat dah talbiyah, maka kita nak berhenti sekejap, maka berhenti dengan selawat. Ditutup dengan selawat kepada Nabi SAW. Tempat ke-21 ialah ketika mengucup Hajarul Aswad. Waktu kucup Hajarul Aswad disunatkan kita dengan zikrullah dan salawat kepada Nabi SAW. Ni. Dan Hajarul Aswad ni dalam riwayat sebut dia ada lidah yang panjang. Dan dia satu mata. Dia ada dua mata. Dua mata dan lidah yang panjang yang akan menjilat orang-orang yang lalu di tepinya. Dan sesiapa yang terkena dengan jilatannya dan dipandang olehnya, maka diampunkan dosanya dan dimasukkan Allah dalam syurga. Dan ini pernah dilihat oleh ayah kepada Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki. Abu Yazid Said Alawi dulu pernah, kata guru kami Syekh Usamah Mansi. Syekh Usamah Mansi pernah cerita, yang ini selalu dicerita oleh Said Muhammad Alawi Maliki, Abu Yazid Muhammad, waktu ketika baca Sahih Bukhari dia akan cerita ni. Dia akan kata, sampai cerita tu kami diulang-ulang sampai kami ingat sungguh cerita tu. Kata dia, ayah dia dulu pernah datang ke Masjidil Haram. Dan pada waktu tu selepas musim haji dan orang dah kurang kan. Dia datang awal ke masjid dan waktu tu dilihat di dekat dengan Kaabah ada dua bola mata panjang macam dengan siput babi tu, dan ada lidah panjang menjulur sampai ke tempat tawaf. Kalau kita tengok macam tu, patah balik. Makhluk asing apa ni. Lepas tu dia teringat waktu tu ada hadis Nabi. Terus teringat, bila tengok tu teringat hadis Nabi, dan Nabi sendiri sebut, kata Hajarul Aswad ada dua mata dan ada satu lidah yang panjang. Dan dia nampak depan mata dia. Di depan mata dia waktu tu. Dan memang kalau kita nampak, mungkin kita takut kan. Lepas tu Allah Ta'ala dengan badi' lutfillah, kelembutan Allah Ta'ala tutup benda tu. Jadi kalau kita lalu tu, Hajarul Aswad dia akan jilat orang-orang yang lalu tu. Dan yang terkena jilatan dia tadi tu adalah ahli syurga. InsyaAllah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Diampunkan dosa. Ke-20, tempat ke-22 ialah ketika berada di Safa dan Marwah sewaktu bersa'i. Ini sunat selawat. Tempat ke-23 ialah ketika hari Arafah. Sunat selawat. Ini kalau kata di hari Arafah kan kita sunatkan baca doa apa semua kali kan.
Ada sebahagian awliya yang tidak baca doa duduk, hanya istighfar. Ada yang suka selawat sahaja di tempat. Karena dia nak minta apa? Dia nak minta. Ada yang baca Quran. Karena orang yang baca Quran, maka dia akan diberi oleh Allah lebih daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Betul tak? Kan orang yang baca Quran dalam hadis sebut, dia akan dapat apa dia lebih daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Ya, ya. Sebab kita kalau minta, tak tentu benda yang kita minta tu sesuai untuk kita. Betul. Faham? Tapi orang yang baca Quran, Allah Ta'ala akan bagi yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh dia. Tempat ke-26, tempat ke-24 ialah ketika berdoa di multazam, sewaktu ingin berpisah daripada Baitullah. Dan di multazam ni doanya mustajab. Jangan ditinggalkan doa di multazam. Dan ada musalsal dengan multazam. Musalsal bid-doa bi multazam. Tempat ke-25 dan kita doa di multazam dan kebanyakan daripada doa yang kita doa tadi telah dimustajabkan oleh Allah. Dan ini qad jarrabna. Dan kita ambil sanad dengan para guru dan waktu sampai sana kita baca doa sanad tu. Dan kemudian kita baca doa dan sungguh mujarrab. Yang kita minta tu dapat. Tempat ke-25 ialah ketika tu jangan minta pelik-pelik. Minta pelik-pelik. Tak semestinya. Boleh ambil je. Saya ijazahkan. Dengan musalsal bin multazam, saya ijazahkan dulu ni. Tak baca lagi hadiah tu, ijazah dah. Jadi kalau nanti pergi sampai di sana tu, saya dah terima ijazah, musalsal bin multazam, dan boleh baca doa. InsyaAllah. Dan musalsal bin multazam ni saya ambil dengan beberapa orang guru. Di Mekah, di Mesir. Ambil. Dan doa mustajab, insyaAllah. Ada seorang tok guru ni, dia kata doa di multazam mustajab. Dia sebut itulah. Dia kata antara mustajab doa saya ialah isteri saya tu lah. Saya dapat tu daripada multazam. Betul orang bisik dia. Cuma dia kata saya dapat bini saya tu solehah, baik. Dia kata semua. Lepas tu dia tarik mic. Cuma tak segak. Dia kata. Segak tu dah sebab terlupa nak doa tu. Dia terlupa nak doa segak. Dia doa minta dapat bini yang baik je. Lagi dapat baik sungguh lah. Dapat yang solehah tu semua tak segak, dia kata. Baik. Tempat ke-25 ialah ketika hendak menyembelih sembelihan. Sunat. Nak sembelih, disunatkan kita berselawat kepada Nabi. Tempat ke-26 ialah ketika menziarahi maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patah lagi lah. Dan di maqam Nabi ada malaikat yang khusus mendengar salawat sahaja. Malaikat tadi tugasnya hanya mendengar salawat dan kemudian malaikat tadi akan membawa berita tadi ataupun menyampaikan berita salawat tadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ke-27 ialah ketika akad jual beli. Itu akad jual beli. Ini ada disebut dalam Kitabul Anwar karangan Al-Imam Ar-Dabili. Al-Anwar karangan Ar-Dabili imam besar, dia ada sebut tentang kalau kita pembeli tadi selang akadnya dengan sebut nama Allah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mudarat. Dan saya beli, saya jual barang saya ni dengan harga sekian-sekian. Satu kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya terima. Adakah dia dikira putih akad tadi? Tidak. Boleh. Tempat ke-28 ialah ketika menulis wasiat. Disunatkan kita berselawat kepada Nabi. Tempat ke-29 ialah ketika mengucapkan khutbah sewaktu meminang dan sewaktu akad nikah. Dan ini dah ada dua dah ni. Waktu minang satu, waktu akad nikah satu. Sunat kat selawat. Tempat ke-30 ialah ketika berfatwa dan menulis fatwa. Ada fatwa, waktu kita nak berfatwa, seorang guru ataupun seorang mufti ditanya soalan tentang hukum sekian, maka dia pun sebut Allahumma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lepas itu baru jawab hukum. Agar hukum bagi masalah ini, permasalahan ini begini-begini, dan jawab hukum. Mula dulu dengan selawat. Tempat ke-31 ialah ketika di awal dan di akhir hari. Awal hari, akhir hari. Ni. Jangan dia macam kita selawat pagi-pagi lah. Pagi-pagi, kalau kata orang yang beramal dengan musabba'at, musabba'atul ashr, dia akan ada selawat Ibrahimiyah. Pagi baca, petang pun baca juga.
Dan di akhir hari maksudnya sebelum maghrib lah. Tempat ke-32 ialah ketika mengajar, membaca, menyampaikan peringatan dan sebagainya. Ini saja dah lebih pada 55 lah ni. Ya, betul. Satu kata, waktu mengajar, waktu kita baca kitab, waktu kita menyampaikan. Antara ulama' sebut, antara adab, kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, waktu kita baca kitab, kalau kita nak tutup kitab, nak tutup kitab, kita nak baca, kita tengah baca-baca ni, betul kita nak pergi tandah. Sebut apa? Sebut dustur ya sayyidi. Sebut dustur. Dustur ni bahasa Parsi. Maknanya apa dia? Istazin ya sayyidi. Minta izin wahai tuanku untuk saya ke tandah. Seolah kita sedang berbicara dengan penulis kitab tu. Siapa yang beramai dengan benda ni, dia akan dapat sir kitab. Sir kitab tu kita akan dapat. Kitab ni dia ada sir. Ulama-ulama karang ni dia ada sir. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak bagi peluang pada dia untuk dia tulis kitab. Jadi kitab ni dia ada sir. Kadang-kadang ada kitab yang susah kita nak baca, dia ada sir. Dia ada kunci untuk buka kitab. Faham? Maka kunci tadi sama ada dengan kitab yang lain untuk memahami kitab tersebut, ataupun kunci dia tadi Allah Ta'ala bagi dengan barakah, nur. Dia tengok kita ada faham. Ada orang macam tu. Jadi macam mana nak buat? Beradab dengan penulis kitab tu. Jadi kita baca dustur ya sayyidi. Ataupun dengan bahasa Arab istazin ya sayyidi. Tapi bahasa ulama-ulama dulu dia akan guna dustur. Dustur ya sayyidi. Ini tempat ni, atau menyampaikan peringatan mau'izah. Kita nak bagi ceramah apa semua. Itu makruf lah. Tempat ke-33 ialah ketika khatam Quran. Ketika khataman Quran. Tempat ke-34 ialah ketika bertemu golongan muslimin dan bersalaman dengan mereka. Ni Muslim selalu kan. Ini Imam Qutubuddin Qadri sebutlah ni. Sunat kita bersalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak bid'ah apa. Dan bertemu golongan muslimun, jumpa orang, salam dengan mereka, berjabat tangan, maka diucapkan dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi SAW. Tidak, majlis tadi akan jadi majlis yang jafa. Dikira majlis yang tidak ada nur, keras, kerana tidak ada Nabi SAW dalam. Lepas tu kita kalau duduk dalam majlis apa-apa pun, jadi gelak lah apa semua kali, sebelum bangkit tu, istighfar dulu, kemudian salawat kepada Nabi SAW. Selesai. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan ampunkan apa yang ada dalam kekurangan dalam majlis tersebut, insyaAllah. Berkat Nabi SAW. Bayangkan dalam surah Taubah. Surah Taubah. Ayat tu ada bismillah tak? Tak ada. Malah sebagian masyarakat kita, para ulama Syafi'iyah kata makruh baca bismillah. Betul? Tapi penghujung surah Taubah apa dia? Laqad ja'akum. Ayat surah Taubah ni surah perang. Surah dia kalau baca maksudnya orang ni Allah Ta'ala turun tu dengan murka. Tapi rahmat Allah hujung surah Allah Ta'ala tutup juga dengan kelembutan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi, mau tak mau mesti maksudnya Rasulullah adalah penutup kepada segala perkara-perkara apa pun. Maksudnya, kalau nak marah, hatta kemurkaan Allah pun Allah murka, Allah Ta'ala tutup dengan surah. Dan surah Taubah Allah Ta'ala marah kepada munafik, semua kali kan dalam tu. Penghujung, tak ditutup balik dengan Nabi SAW. Baginda Nabi adalah penyejuknya. Sebab tu kata para ulama, Quran sahaja tidak memadai kalau tidak kerana Nabi SAW. Quran tak sebut Alif Lam Ra. Apa dia? Surah Alif Lam Ra, surah apa? Saya tak ingat lah. Ini ada hafizul Quran. Ustaz megak semua. Malu pula saya. Ni semua hafal Quran betul-betul ni. Ni bukan lekeh-lekeh ni. Ada surah ni apa ni? Dia ada ayat. Allahumma ni. Ayat dia Alif Lam Ra, surah kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Tengok Allah Ta'ala sebut apa sini ayat ni. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Bukan liyukhrijan nas. Bukan Quran yang mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur. Ay anta ya Muhammad allazi tukhrijun nas. Tu sir ayat tadi. Ada kata Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika liyukhrija. Kami turunkan Quran. Patut balik kepada Quran. Quran yang mengeluarkan daripada zulumat ila nur. La. Bukan Quran yang mengeluarkan daripada zulumat ila nur. Litukhrija anta alladhi satukhrijun nas minaz zulumati ila nur. Kamu tu ya Rasulullah. Sallallahu akan keluarkan orang daripada zulumat kepada cahaya. Baginda Nabi SAW. Sebab tu kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah,
kalau kata kita hafal Quran sahaja tapi tidak dikait atau diikat dengan Rasulullah, dia tak akan boleh selamatkan lagi. Dia kena selamat, maksudnya kena ikat dengan Rasulullah. Karena yang mengeluarkan daripada kegelapan tadi ni adalah Sayyidina Rasul. Karena yang memahamkan kita dengan maksud kalamullah adalah Sayyidina Rasul. Sallallahu. Sebab tu kata ulama, selagi mana orang tadi ta'alluq dengan Nabi SAW lagi kuat, maka pancaran dia terhadap kalamullah untuk dia faham dan sir bagi kalamullah akan lebih mendalam. Kenapa? Karena dalam hatinya Rasulullah. Nah. Tempat yang mana ni? Ke-34 tadi, tempat ke-35 ketika bersama dalam satu perhimpunan. Ya. Duduk dalam satu perhimpunan, sunat selawat. Tempat ke-36 ketika berkumpul untuk berzikir kepada Allah, sunat kita selawat kepada Nabi. Tempat ke-37 ketika menulis nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita walau tulis dalam WhatsApp dan seumpama dengannya, kalau boleh tulis penuh sallallahu alaihi wasallam. Dengan SAW. Hatta dalam kitab kita tulis. Ni buku-buku karangan kita, pesan kepada pencetak-pencetak penerbit-penerbit untuk depa tulis sallallahu alaihi wasallam penuh. Jangan tulis SAW. Jangan tulis SAW. Betul lagi kita tulis pasal Rasulullah. Adab-adab baginda Nabi SAW. Allah. Jam terus. Kita pun tak ada adab lah dengan Nabi. Saya masa galeri ilmu mula-mula nak keluarkan orang panggil apa, ada dulu dia pernah buat keluar satu majalah tu. Dulu majalah galeri ilmu buat keluar dulu ni yang Ni apa dia? Bukan ya. Ustaz. Apa dia? Q&A. Q&A. Saya waktu tu di Mesir lagi. Jadi saya antara penulis tamu dalam tu lah. Jadi setiap keluaran ada lah tulisan saya tu. Jadi dia bertanya, ada tak nak pesan apa-apa dekat kami sebelum kami keluar. Saya kata satu je saya nak pesan. Sallallahu alaihi wasallam tu tulis penuh kata. Bagi beza sikit buku Q&A ni daripada hal lain. Kata, sebab kalau dalam surat khabar pun kadang-kadang tak tulis penuh SAW. Tulis SAW saja. Tak tulis sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dia ikut dekat tu. Dia pegang tu. Tu yang berkat dia memang. Ya, walaupun dah mati dah. Walaupun dah terberhenti. Sebab apa ni, lah ni dah ada bacaan digital apa semua sekali kan. Hidup balik daripada naik. Betul. Jadi tempat yang ke-37 ialah ketika menulis nama baginda Nabi. Jangan tak tulis itu. Sebab ada orang yang dia tulis nama Nabi tak penuh dan kemudian datang Nabi. Zaman dulu ada orang tulis salam. Nama Nabi salam. Ini sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi salam. Arab dia tulis salam. Hak kita SAW. Ya. Jadi SAW tu sebaiknya dielakkanlah. Dalam ni ada. Dalam kalau kita tulis dalam Facebook, kita tulis SAW dia keluar sallallahu alaihi wasallam. Terus. Kalau dalam handset kita, dalam komputer apa semua kan. Tapi janganlah buat macam tu saja. Bacalah sekali. Sebab ada seorang mimpi bertemu dengan Nabi, dia tulis dalam kitab dia, bila dia tulis dia akan tulis salam. Sampai tan Nabi salam. Kan, sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi buat nahd. Nahd maksud dia buat ringkasan. Mimpi. Rasulullah datang pada Nabi kata, kedekut sangat ke dakwat tu. Nak tulis penuh. Allah. Bangkit dia padam balik semua dan ditulis balik sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payahlah buat macam tu dengan semata-mata nak mimpi jumpa Nabi. Dia kata saya kena buat ni bagi Nabi mai tegak saya. Kalau Nabi mai tegak, kalau Nabi mai spot macam mana? Nabi mai spot dan mati terus macam mana agak-agak. Dan ada seorang alim pernah mengutuk Al-Imam Al-Ghazali. Dia kutuk Imam Ghazali. Dan dia memang suka maki Imam Ghazali. Satu malam mimpi jumpa Rasulullah. Dan mimpi jumpa Imam Ghazali. Imam Ghazali ada bersama dengan Rasulullah. Dan Imam Ghazali sebut kepada Nabi dalam mimpi. Dalam mimpi dia sebut. Dia kata, ya Rasulullah ini, orang ni lah selalu kata kat aku. Rasulullah. Dan waktu tu ada Sayyidina Rasul, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Osman, ada Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, ambil cemeti ni, cambuk lelaki. Sayyidina Ali ambil cemeti dan tibai. Dan kemudian dia bertaubat dalam mimpi itu. Saya bertaubat, saya tak akan kata lagi. Bangkit tidur. Dan dia terus bertaubat. Dan dia kata, dia tak sebut lagi keburukan. Dan juga tidak lagi mencela Imam Ghazali. Dan waktu meninggal, masyayikh kata, waktu ketika dimandikan jenazah dia, dilihat di belakang tubuh dia penuh dengan kesan pukulan. Masih ada kesan pukulan tu, masih ada. Ingat ini cerita Imam Ghazali. Imam sungguh ni ada sebut dalam kitab Manaqib Imam Ghazali. Puak tu nak percaya tak percaya ikut suka mereka lah tu. Puak tu otak mereka memang tu dia kata ni karamat wali lagi.
Jadi tak ada cerita lain lah. Semua karamat wali. Ni dengar balik daripada tadi sampai lah ni. Satu baru cerita. Satu tu baru. Nah, dua. Tu pun kalau tak mau cerita. Cerita tu sebenarnya untuk membangkitkan syaitan-syaitan yang tidur. Itu ya. Nah, dia ada syaitan-syaitan tidur ni. Dia dengar tu. Tak boleh, tak boleh. Ni cerita apa ni? Ya, ada syaitan. Ada syaitan. Na'udzubillah. Tempat ke-38 ialah ketika menulis surat. Dia tulis surat. Sallallahu alaihi wasallam sebut selawat kepada Nabi. Tempat ke-39 ialah ketika disebut nama baginda. Ni. Sebut nama baginda Nabi. Berapa kali nak baca selawat? Khilaf para ulama. Sebagian kata sekali sahaja. Dalam satu majlis satu kali. Sebagian kata yang lebih afdalnya setiap kali disebut nama Nabi baca selawat kepada Nabi. Bayangkan kalau kata dalam majlis itu berapa ratus kali dah sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berselawat dalam majlis tadi. Majlis macam tu takkan tak diturunkan berkat oleh Allah Taala. Jadi orang-orang yang dia sebut sikit ni, ni apa dia ni? Nabi tak suruh buat macam ni. Nabi tak suruh. Kita nak buat macam mana tu? Baik. Tempat yang ke-40 ialah ketika bangun untuk meninggalkan majlis. Ni. Apa saja majlis? Tu sembang kat kedai kopi, sembang dekat apa ni, orang panggil apa, kat kedai mamak ke, saja sembang sambil tengok apa ni, bola ke, ramai-ramai apa semua. Bangkit selawat kepada Nabi. Jangan tinggal yang tu. So anak-anak muda. Tempat ke-41 ialah ketika melintasi rumah atau tempat yang pernah disinggahi oleh baginda Nabi. Ni kalau pergi ke Madinah, maksudnya apa dia? Macam mana dia nak selawat kalau dia tak tahu sejarah? Jadi pergi ke tempat yang Nabi SAW dilahirkan. Tu di Maktabah Makkah tu. Saya pernah masuk dalam tu. Saya pernah masuk ke dalam tu dan waktu tu guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah di apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau dah pergi, saya demam. Waktu saya pergi Mekah, kami pergi 2 orang ya. Jadi pagi tu Syekh ajak saya pergi tapi saya tak boleh nak bangkit dah waktu tu. Panas sangat badan. Sampai Syekh panggil doktor. Doktor mai ke dalam bilik tu, mai cucuk punggung. Dan cucuk punggung baru lega tu, ubat dia kuat betul. Boleh bangkit terus lepas tu. Jadi apa ni, saya tak boleh pergi pagi tu. Saya ingat Syekh pergi sembahyang subuh je di Masjidil Haram. Pokoknya Syekh pergi jumpa juga dengan Syekh Abdul Wahab Sulaiman. Syekh Abdul Wahab Sulaiman ahli anggota besar ulama Saudi. Tapi dia bukan buat tu lah. Kan? Dan dia dilantik kerana dihormati. Dan dia adalah anak angkat kepada Syekh Hasan Masyak, qadi di Makkah zaman dulu. Syekh Hasan Masyak ni Syekhul Masyayikh. Dia anak angkat. Dan dia bawa Syekh Ahmad Mamduh jalan dalam maktabah Makkah tu, tempat Nabi lahir tu. Dan Syekh Ahmad balik tu dia cerita kat saya, dia kata, saya tadi Syekh Abdul Wahab Sulaiman, saya ni teringin nak jumpa Syekh Abdul Wahab Sulaiman ni sekian lama dan saya tak sempat jumpa sampai dia meninggal. Tak sempat jumpa. Baik esok tu saya pergi, dia tak ada. Dia ada urusan. Dia tak sempat jumpa dengan dia. Jadi Syekh Ahmad kata kat saya, dia kata Syekh bawa saya berjalan dalam maktabah, tengok ni ada maktabah Syekh Yasin, maktabah Syekh Abdul Hamid Qudus, maktabah Syekh Yahya Aman, kitab-kitab dia semua simpan dalam tu. Ni ulama-ulama besar Azhar zaman dulu ni, ulama-ulama Mekah yang mengajar Masjidil Haram dulu ni, semua kitab-kitab daripada dalam tu. Dan dia kata saya dibawa naik ke atas maktabah, atas sutuh. Boleh nampak habis semua satu kawasan tempat tinggi kan. Dia kata saya naik dah alhamdulillah. Dan yang paling bahagia kali saya kata, saya dah masuk semayang di tempat Nabi lahir. Saya kata, Syekh, saya pun teringin juga. Dia kata, ingat aku cerita kat hang saja. Kata, esok aku nak pergi lagi. Dia kata, kalau aku pergi seorang tadi dan tu hari terakhir aku takkan balik cerita kat hang. Aku tahu mesti hang akan terasa dengan aku nanti. Syekh Ahmad ni adalah guru dan teman yang luar biasa. Dia cerita sebab dia kata, esok sebab aku nak bawa hang tu aku cerita. Dan dengan bimbang. Yang kena sihat elok lah. Dia kata, tak, saya sihat lah. Esok pergi masuk, penjaga maktabah tu, toke besar tu, jutawan dia tu. Dia mudir maktabah tu. Dia jutawan. Dia yang beli maktabah tu untuk jaga. Dan waktu dia masuk, kami masuk tu, dalam tu semua selawat. Tak ada seorang pun sembang kosong dalam tu. Semua hak duk jaga maktabah tu semua pegang tasbih semua. Hak duk kat luar maktabah tu, hak duk kata ni bukan rumah Nabi ni. Kita pun heran, di luar syaitan, di dalam malaikah. Duk kat luar duk, ni bukan rumah Nabi, ni tidak ada dalil, ni tak ada apa semua kali. Hak depa ni semua
Masuk saya dalam tu, suasana lain terus. Dengan wangi dalam tu, dengan bukhur. Dengan macam ni, bau macam ni, macam bukhur ni. Dan kemudian kemudian masuk dalam bilik dia. Bilik mudir. Dia masuk dalam bilik mudir, sambil nak masuk tu, saya tak tahu lagi bilik tu. Sambil nak masuk dalam bilik tu, dia pegang tombol pintu tu. Allahumma salli. Ni lama. Allahumma salli ala sayyidina. Baru buka. Terus. Hebat dia ni. Kita tahu tu rumah tu tempat Nabi lahir. Tak mana tempat Nabi lahir tu kita tak tahu. Kemudian saya pun duduk dekat atas lantai. Syekh duduk atas kerusi, sembang dengan mudir tu. Mudir tu muda lagi orang dia. Jutawan tu. Kalau sembang, lepas tu, dah lama Syekh duduk sembang tu, saya pun duduk, tak mana tempat Nabi lahir ni. Lepas tu Syekh pun, tengok muka saya. Tengok saya pun. Lepas tu Syekh faham. Syekh kata, ni anak murid aku ni, dia nak semayang tempat Nabi lahir. Dia kata, tu tempat dia duduk tu lah. Tu tempat duduk tu. Hak saya duduk tu tempat Nabi lahir. Situ. Rupanya dia pun dah tanda dah tempat. Dalam maktabah. Dan saya bangun semayang di tempat. Kalau salah mudir tu. Saya masuk dengan mudir tu. Dan tu kali terakhir saya masuk. Tu pun dengan barakah guru saya. Syekh Ahmad Mamduh. Saya masuk dalam tu, semayang dalam tempat tu sendiri. Dalam bilik mudir. Hak tu kalau tak boleh masuk dengan mudir tu, tak boleh semayang dalam tempat tu. Maksudnya kena baik dengan mudir. Kalau pergi masuk, lepas tu pergi jumpa mudir. Saya nak semayang, saya nak tobat, dia tak bagi lah. Tu bilik dia lah. Bilik dia punya bilik privasi dia lah. Tu ada kitab-kitab dalam tu. Dan saya semayang tempat tu, alhamdulillah. Tingkat bawah tu? Tingkat bawah. Jadi kalau kita pergi ni, masuk pintu. Tempat dia, ni pintu. Bilik dia betul-betul belah kanan. Jadi kalau kita pergi dekat makam, dekat rumah Nabi tu, maktabah tu. Yang duduk kat luar belah. Dia dinding belah tepi ni betul-betul. Dinding hak mula-mula tu. Jadi kalau kita ni kan, ni pintu masuk, sini pintu dia punya dinding, dinding sini, ni sini. Padan memang geng-geng Pakistan modul itu. Dia duduk situ. Mana akan baca kat situ. Sebab tu kalau pergi kat situ, lagi mai lah. Wak serban merah tu mai. Saya pakai serban hijau. Kan? Saya pakai kain lidak hijau. Bawa lah jemaah pergi kat situ. Saya kata sinilah saya main dalam ni. Tempat Nabi lahir tu dalam ni. Lepas tu dia main. Kata ni, apa dia ni? Kenapa main ni? Kata saja ada main ni. Main tengok bangunan ni cantik kata kan. Kali cerita kata Nabi lahir dia tak ada ni sebenarnya. Mesti hamil dia ada sebab dia tadi. Siang kata ni, ni tak ada dalil. Tak ada dalil. Kata ada dalil, tak ada dalil pun aku masuk dah. Ada dalil kan? Tak ada dalil nak kata kan? Aku dah masuk dah. Pada semua muarrikh, ahli tarikh sebut macam tu. Dan bila dia kata ni apa pakai warna hijau ni? Ni warna hijau ni apa dia? Dia kata ni Nabi suka warna hijau. Dia tak lah. Nabi suka warna putih. Tu dia pakai spek hitam. Dia kata ni awak tak pakai spek putih. Dia kata, tu pen. Pen tu awak warna awak tak buat pen putih. Dia kata, oi, ni serban merah pula ni. Dia kata ni, kenapa tak pakai serban putih? Dia duduk, saya pun jujur lagi tak kira kena aku. Saya pun terus bawa jemaah pergi lepas tu. Dia terkedu-kedu tak tahu nak jawab apa. Sebab dia duk kata kat kita dulu kan. Tempat yang ke-42 ialah ketika mana? Ketika kita dalam keadaan kesedihan dan kesusahan. Baca selawat. Tempat ke-43 ialah ketika berkehendak diampunkan dosa. Nak minta ampun dosa. Tempat ke-44 ialah ketika bimbangkan fakir dan memerlukan sesuatu. Baca selawat banyak. Tapi jangan jadikan selawat ni sebagai tujuan itu sahaja. Cuma dia akan dapat insya-Allah. Tempat ke-45 ialah ketika mengagumi sesuatu. Mengagumi sesuatu. Orang Turki macam tu. Orang Turki dia ceritakan kalau tengok benda yang kagum, bangunan pemandangan yang cantik, anak-anak kecil yang comel, dia akan selawat pada Nabi. Karena ini mengingatkan mereka kepada keindahan yang lebih indah daripada apa yang dia tengok. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kata para masyayikh, para ulama sebut kata keindahan Nabi ini adalah keindahan dalam alam ni adalah cebisan daripada keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat ke-46 ialah ketika bersin. Ini waktu bersin. Selain bila kita ucap alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Tempat ke-47 ialah ketika terlupa sesuatu. Ni.
Kita tu orang tua-tua kita, mak kita kan pesan kat kita kan, kalau kata Pak Isa nanti banyak selawat. Kalau lupa selawat banyak-banyak. Ni ada dalil ni. Maksudnya ni fikrah ataupun peradaban orang Melayu kita ni dah ada dah. Diambil daripada para tuan guru. Yang mereka dah baca dah kitab-kitab ni. Cuma dia tak amat dalil je. Sebab budak-budak zaman tu tak ada pahaman tu. Bukan tanya dalil, hampir mengaji lah. Maksudnya hang ni tak tahu. Dah lah pemalah. Pemalah lah tu. Dia dah bawa keluar dah. Lepas tu dia pemalah. Mana dalil? Apa dalil? Cari dah sendiri. Hang dah rajin sangat. Kan? Pandai tanya ke orang. Lepas tu pemalah. Cari sendiri. Lepas tu baru main komen. Tempat keempat boleh tahu. Kalau tu tak boleh tanya dalil lah. Kan tak pergi tanya dalil. Masalah dia hang tu. Ada orang tanya dalil. Anak-anak murid kita dalam kelas kadang-kadang tanya, kenapa sebut macam ni? Syekh macam ni kan? Kita jawab. Tapi kenapa yang macam tu kita tak jawab? Kerana tahu dah hang bukan tanya nak tahu dalil pun. Kalau hang tahu dalil pun, hang kan tahu apa pun. Dan dia pun akan marah lah. Tempat ke-48 ialah ketika ingin dicukupkan hajat apa sahaja. Banyakkan selawat. Tempat ke-49 ialah ketika ingin meminta kesembuhan daripada penyakit dan sebagainya. Minta sembuhan pada penyakit. Ada seorang ahli selawat ni, dia mai jumpa saya di Zawiyah. Dia kata memang barakah selawat ni luar biasa. Dia kata ada seorang saudara dia terkena penyakit anxiety ni. Dia ada penyakit anxiety ni, dia ada yang diubati dengan ubat lah. Kita tak boleh nafi juga ubat doktor ni. Sebab tu dia ada panggil Da'us Saudani dipanggil. Penyakit depression ataupun seumpama ni. Kadang-kadang ada orang yang terkena penyakit ni kerana memang penyakit. Lepas tu Maulana Syekh Yusri kata kadang-kadang ada orang kena dengan sihir apa semua kali. Macam mana nak tahu kata dia kena sihir ke tidak? Baca Hizib Bahar 7 kali. Hizib Nawawi. Hizib Nawawi dibaca 7 kali. 7 kali sekali duduk. Baca kepada orang tadi. Kalau kata dia ada sihir, insya-Allah disembuhkan dengan izin Allah. Dia akan lari. 7 kali baca Hizib Imam Nawawi. Tapi kalau selepas 7 kali baca Hizib Nawawi pun masih lagi tak hilang juga, maknanya ni ada penyakit lain. Ni kena pergi buat doktor lah. Macam tu. Nampak? Dia boleh kalau kita tengok nanti ada anak-anak keluarga-keluarga kita akan nampak tiba-tiba duduk sorang-sorang, cakap sorang-sorang apa semua, baca tengok Hizib Imam Nawawi. Kalau 7 kali, kalau ni insya-Allah dia akan sembuh. Tapi kalau kata dia tak sembuh juga, tu kena buat pergi jumpa sekretari lah. Dan penyakit lain tu. Kadang-kadang dia ada kena makan ubat. Baik. Jadi kalau kata ada seorang ni dia kena penyakit macam tu, depression ataupun kena anxiety macam lah. Dan kemudian dia bagi cadangan untuk selawat. Ni makan ubat dah. Kalau ni dah makan ubat. Jadi selawat. Tambah dia selawat sehari 1000 kali. Dia kata tak ada apa. Kena makan ubat juga. Tambah lagi 2000. Tambah lagi 3000. Tambah lagi 4000 sehari. Tambah lagi 4000, 5000. Dan tambah sampai 25000 sehari. 25000 sehari dia beramal, hilang penyakit ni. Rupa-rupanya selawat dia tadi sebanyak 25000. Dia kena selawat sehari 25000 kali. Masyaikh Al-Imam Abdul Wahab Syarni banyak ada sebut dalam kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah. Ini yang disebut oleh beliau ni, dia kata seorang tadi nak tahu berapa banyak selawat dia tadi diredai oleh Nabi sehingga dia dapat bersama dengan Nabi. Sama ada yaqadatan atau manam. Kalau dia selawat tu nampak Nabi SAW. Ini Sidi Abdul Wahab sebut dalam Lawaqih Anwar Qudusiyah. Maka itulah bilangan yang reda oleh Nabi SAW. Bahkan kata lagi, kata Sidi Abdul Wahab pergi, kata ada yang dalam mimpi dan ada yang dalam keadaan jaga. Dan ada ulama yang selawat 100 kali je dah nampak dah Nabi. Ada yang selawat 1000. Ada yang selawat seperti Al-Imam Syekh Az-Zawawi rahimahullah sehari 10,000 kali siang, 10,000 kali malam. Dan ini diamalkan oleh beliau selama 4 tahun. Dan baru bertemu dengan Nabi SAW. Allah. Sebab 4 tahun. Sidi Abdul Wahab, Sidi Al-Imam Abu Hasan Ali Syadzuli. Imam Abu Hasan Syadzuli sehari 1000 kali. Sehari 1000 kali saja dia beramai. Sehari itu juga jumpa dengan Nabi itu. Jadi masing-masing ada orang dibuka macam tu. Ada orang sampai sehari 15,000. Tu pun 10 tahun dah beramai baru jumpa. Maksudnya dengan tempoh tadi diredai oleh Nabi. Jadi kalau ni kita baru 4 kali, lepas tu dah rasa macam dah macam dekat dah dengan Nabi ni. Tahu kan? Apatah lagi yang memang tak mau selawat terus dan larang pula orang selawat. Ni lagi sekali lah. Dia kata kami tak larang selawat.
Kita suruh selawat dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat. Beramal lah. Bacalah selawat tu. Kita tak kata apa. Dan kami pun duk baca tiap-tiap hari. Selawat Ibrahimiyah dalam musabaat. Kita baca musabaat 7 kali petang, 7 kali pagi. Kamu kata dah banyak. Banyak mana baca selawat Ibrahimiyah? Tanya dia. Puluh ribu kali sehari. Mana boleh abad ke orang? Tak apa lah. Yang penting baca selawat tu. Ni duk bid'ah orang ni. Selawat ni paling afdal. Haram tak selawat pun. Nah, itu yang paling masalah sekali. Masalah dia tu pandai sembang. Tu yang masalah tu. Syed Bek tak duduk depan kita. Hei, noh. Ustaz Don kata, hei, Syed Bek kita. Tempat ke-50 ialah ketika telinga berdesing. Telinga berdesing, sunat kita selawat. Telinga berdesing. Ting. Tiba-tiba. Tiba-tiba tu. Dia ada penyakit. Dia ada kena penyakit telinga berdesing. Saat-saat ting-tingnya tu penyakit. Dia duduk saja kita duduk sembang-sembang, ting. Dia bunyi. Selawat. Kerana ada hadis, riwayat, walaupun sanadnya tidaklah kuat, tapi ini diamalkan oleh para ulama, bahawa ada disebutkan nama kita pada ketika sebut fi mala'il a'la. Dan Al-Imam Al-Azizi ketika syarahkan hadis sebut, kata nama kita disebut oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Nama kita disebut oleh Nabi. Saya rasa tak ada orang yang tak pernah berdesing telinga dia. Maknanya setiap kita telah disebut nama dia oleh Rasulullah. Cuma kerap mana Nabi sebut tadi ni, banyak mana kita sebut Nabi SAW. Jadi, macam tu saya dah sebut syarahannya. Tempat ke-51 ialah ketika kakimu mengejang. Pagi-pagi kaki kita krem. Jadi, tarik mengkarung. Krem, tarik mengkarung. Yang ni, kalau ataupun kaki kita sakit. Kita jadi kebah ataupun jadi semut-semut. Dia panggil apa? Kebah lah, no? Kebah tu. Kita nak urut kaki tu nak sebut apa? Sebut Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Sebut. Bangun sembahyang Jumaat. Khutbah Jumaat. Itu lagi hebat. Dah tidur lah lama. Baik. Tempat ke-52 ialah ketika tidak mampu bersedekah. Ni hari Jumaat juga lah. Contohnya tabung masjid lalu tu. Sambil tolak tu duit tak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Macam tu lah. Ada satu surau saya pergi dekat KL ni, dekat Selangor ni. Di belah Ampang tu. Tu lagi zakat. Tak dan habis lagi. Tok Iman tengok duk khutbah ni. Dia takut orang tak bagi sumbangan kot tau. Pakai reket tu. Reket tu dia buh jari. Perempuan nak tangkap ikan tu. Pum, suar pada jauh. Saya kata, pulun betul masjid ni. Tak mabak lah masjid mana kan. Tapi pakai reket lah. Orang duk tengah dengar khutbah apa semua ni. Tu tak boleh sepatutnya. Tak salah pulun sangat. Orang kalau nak bagi ni dia bagi lah. Pulun tu lagi orang meluat tengok. Dia kata mungkin takut lagi orang tak dan apa semua ni. Rugilah. Sebab kita sekat duk buat reket ni, dia kata tambahan tu 4,000, 5,000 dia kata tambah. Tak tambah apa, dia talar kat depan muka orang. Talar kat muka orang, takkan orang tu tak keluar kot. Duit pada 50 tak ada duit pecah ni. Dia kata boboh lagi nak ambil duit lebih pula lagi, lekat kat jarin tu. Malu pula kan. Jadi dia buat macam mana? Buat keluar lah. Buat macam buat keluar. Tak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat insyaAllah. Jadi banyak. Lepas tu kalau duit tak ada, kita tengok tabung masjid, masuk duit kita tak ada. Kita nak masukkan duit dalam tu. Selawat kepada Nabi. Pergi kat semua tabung tu. Tidak mampu bersedekah, selawat. Tempat ke-53 ialah ketika ingin bermusafir. Nak musafir. Jadi kami pun dah nak musafir balik lagi. Banyak selawat kepada Nabi. Tempat ke-54 ialah ketika memasuki rumah. Sunat masuk rumah selawat. Baca surah Ikhlas. Ni nak bagi rumah tidak berantakan. Ni antara hikmah Nabi suruh masuk dalam rumah ni dengan baca wirid zikir. Kalau takut terlupa, tulis kat depan pintu rumah. Baca ayat kursi. Baca surah Ikhlas 3 kali. Kemudian selawat kepada Nabi masuk. InsyaAllah. Yang pertama, benda yang tak elok di luar rumah tidak akan masuk ke dalam rumah tu. Dia akan terhalang di depan pintu rumah. Faham? Dan dia akan masukkan dalam rumah kita dengan barakah. Dalam barakah. Dia akan jadi luah. Walau rumah kita sempit. Ada orang rumah dia luah, nampak, tapi dia rasa sempit. Kenapa? Kerana tidak ada zikrullah. Ada rumah orang sempit, kecil saja, tapi dia rasa luah dalam rumah tadi. Kenapa? Kerana dalamnya penuh dengan zikrullah. Faham? Jadi yang kita inginkan adalah maknanya.
Bukan pada mabnanya. Bukan pada binaan tadi saja semata-mata, tapi pada makna dalam rumah tersebut. Itu. Dan ramai orang zaman sekarang suka pecah belah laki isteri, bercerai dan seumpama, kerana tidak ada benda tu. Diabaikan benda-benda yang begini. Benda-benda yang kononnya dia kata nak kerja nak selawat saja ni, duit tak ada apa-apa. Ada orang macam tu. Selawat banyak, dia kata duit tak ada apa-apa. Dia terlupa kata, dia ingat dia hidup dalam dunia ni dengan binatang tu je kot. Dia tak tahu kata dengan duit dia, walaupun dia tak ada banyak mana, tapi diberkati Allah tu lebih lagi dia dapatkan dengan kebaikan daripada dia dapat banyak dalam. Sebab tu kata tadi Kiai Ifuddin Muhajir, dia kata orang-orang jutawan yang tidak boleh tidur malam sepatutnya cemburu dengan pakcik-pakcik yang sempat tidur di atas beca je. Betul? Jutawan-jutawan yang tak boleh tidur malam dan dia ada penyakit tak boleh tidur, patutnya dia kena cemburu dengan pakcik-pakcik bawa beca tapi sambil duk tunggu orang nak naik beca dia tidur pula tu. Punyalah tenang. Lagi hebat lagi, dia tak ada orang naik, dia duduk kat depan tu dia tidur. Itu nikmat besar sebenarnya. Patutnya kita kena cemburu benda tu. Betul? Sama. Jadi sebab tu nikmat kebahagiaan ni benda maknawi. Kita jangan kata bahagia ni dengan satu sudut je ada. Sebab tu tak ada dalam kitab. Mana ada ulama-ulama tulis kebahagiaan kamu mesti dalam bank kena ada 60. Ada nombor kat depan lah. Kalau tak ada nombor kat depan, mai pergi dah 70 kosong pun. Dia tak dikira kosong. Dia kena ada nampak. Dia kata baru kamu dikira bahagia. Tak. Bahagia semua dengan makna. Betul? Jadi itu yang kita cari. Jadi yang part yang ke-55 ialah ketika ingin tidur. Habis kita dah. Habis kita. Kalau saya baca macam ni di semua tempat, insya-Allah khatam kitab ni. Kitab ni saya baca di Masjid Sarifah Fatimah. Asal dekat setahun dah tak habis. Di Agami main berkat ni tempat ni. Yang penting tahu tempat mana tu kan. Nama pun nak abad nama tempat ya. Cuma dalil-dalilnya semua sekali tu, insya-Allah ada rezeki nanti kita akan main syarah pula. Jadi kita tahu dah 55 tempat tadi kita dah baca. Ada beberapa tempat lagi yang nanti saya rasa macam saya nak tambah lagi berdasarkan kitab Qaulul Badi'. Jadi insya-Allah tu nanti kita, tapi duk sebut yalah, banyak kali dah sebut tapi tak jadi yang bela. Sebab dia tak boleh sebut kat orang nak. Insya-Allah ada rezeki nanti kita akan sambung semula bacaan kitab ni. Semoga Allah Taala berkati pihak Agami, Fadil Ustaz Don, Fadil Ustaz Megat, Fadil Ustaz Akram dan juga abang kita yang ada di sini yang tak sempat saya sebut nama-nama satu persatu. Juga semua yang hadir ke dalam majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dimakmurkan tempat ini, dijaga semuanya daripada hasad-hasad, mata-mata yang memandang dengan pandangan hasad, dan juga memberikan segala hajat-hajat kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit di kalangan kita disembuhkan, yang ada hutang di kalangan kita dimudahkan urusannya, yang masih lagi tidak ada zuriat keturunan keluarganya diberikan oleh Allah dengan zuriat keturunan insya-Allah, dan yang tidak berkahwin lagi akan dimudahkan urusannya insya-Allah. Amin. Yang telah berkahwin moga dikekalkan jodohnya. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.